Kita akan membincangkan berkenaan dengan isu berkaitan dengan buku teks sejarah. Saudara, sejak November 2019, NGO di bawah pembela bergabung dan membentuk sebuah sekretariat yang dinamakan Sekretariat Gabungan NGO Menolak Buku Sejarah Tingkatan 4. Mereka ini merupakan NGO yang terkemuka di tanah air kita, yang diwakili oleh tokoh-tokoh besar, termasuk sejarawan, termasuk mereka yang lama dalam dunia pendidikan, dunia kewartawanan, dan juga dalam pelbagai lapangan masyarakat. Pengurusi kepada sekretariat ini juga rakan saya, Datuk Dr. Ghazali Muhammad Noor, manakala ahli-ahli jawatan kuasanya merupakan wakil-wakil daripada beberapa NGO, termasuk penasihat yang merupakan pakar sejarah, Profesor Datin Paduka Dr. Ramlah Adam. Jadi pada malam ini kita akan membawakan perbincangan kita berkenaan dengan isu yang dibangkitkan yang dimulakan oleh perjuangannya oleh pembela melalui sekretariat gabungan NGO ini, dan mereka telah pun melakukan pelbagai gerakan sejak mula mereka menggerakkan agenda ini, sehinggalah beberapa laporan polis pun telah dilakukan pada hari Isnin lepas di seluruh negara, dan perkara ini juga hangat dibincangkan di peringkat Majlis Kerja Tertinggi UMNO, kerana tahun lepas lagi di Dewan Rakyat Datuk Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Maslan, Setiausaha Agung UMNO yang juga merupakan ahli Parlimen Pontian, turut membawa suara NGO-NGO ini di dalam Dewan Rakyat. Tetapi malam ini tidak mendapat sebarang reaksi daripada kerajaan, sehinggalah apabila pada hari Rabu pagi Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, saya sendiri selaku Ketua Pemuda, mengeluarkan kenyataan berkenaan dengan ini, meminta supaya kerajaan menilai kembali kandungan buku teks sejarah tingkatan 4 ini, dan wajar ditarik balik kerana kita dapati ada banyak kalau di dalamnya yang dirasakan boleh merubah sistem dan juga susur galur sejarah tanah air. Kenapa perlunya sejarah ini untuk kita perbetulkan? Kerana ia adalah asas kepada pembentukan jati diri dan akal budi generasi pewaris negara pada masa akan datang. Dan ini penting dan mustahak supaya benar, walaupun setengah pihak mengatakan fakta sejarah itu tidak boleh diubah, penafsiran saja yang berbeza-beza, tapi inilah antara perkara-perkara yang ingin kita bincangkan secara ilmiah supaya difahami oleh rakyat secara keseluruhannya. Walau bagaimanapun, kita dapat lihat bagaimana kenyataan pemuda UMNO, kenyataan saya ini sedikit sebanyak telah mendapat reaksi yang begitu hebat di kalangan rakyat dan masyarakat, dan antaranya termasuklah mereka yang pernah berjawatan tinggi di dalam kementerian, yang saya pun tidak pernah menyentuh soal mana-mana individu ataupun peribadi mana-mana pihak apabila digasak dan diugut untuk menyaman. Maka sebab itulah lebih baik kita tampilkan pada hari ini untuk kita berbincang secara ilmiah. Jadi untuk perbincangan pada malam ini bersama-sama dengan saya adalah pertama pakar sejarah sendiri, orang yang bertanggungjawab menulis buku-buku sejarah dan pernah menjadi pengurusi jawatan kuasa pakar rujuk silibus dan buku teks KSSR dan juga KBSN 2012 dan 2017. Sebelum itu beliau juga pernah menjadi timbalan pengurusi jawatan kuasa khas mengkaji silibus sejarah sekolah menengah 2011
Kementerian Pendidikan Malaysia dan turut terlibat dalam menulis isi kandungan buku teks sejarah, dan ternyata terbukti beliau juga banyak menulis pelbagai buku dan kertas-kertas kerja ilmiah berkenaan dengan sejarah negara. Beliau yang saya maksudkan ialah Profesor Datin Paduka Dr. Ramlah Adam, seorang yang tidak asing lagi. Kalau siapa yang belajar sejarah sudah tentu nama ini sentiasa berada di bibir-bibir kita. Terima kasih Prof kerana bersama-sama dengan kami. Dan di sebelah Prof adalah salah seorang ahli jawatankuasa Sekretariat gabungan NGO menolak buku teks tingkatan 4 ini, iaitu Datuk Yazid Osman, yang juga merupakan timbalan pengurusi sekretariat mewakili Persatuan Wartawan Melayu. Beliau sendiri adalah merupakan Presiden Persatuan Wartawan Melayu Malaysia dan juga Persatuan Wartawan ASEAN yang bekas. Saya di bekas Presiden Persatuan Wartawan ASEAN. Jadi beliau kita tampilkan supaya untuk memberikan kejelasan kepada semua berkenaan dengan apa sebenarnya yang menjadi objektif gerakan ataupun sekretariat NGO ini. Jadi untuk memulakan perbincangan ini, saudara, kita dapat lihat daripada kenyataan media Kementerian Pendidikan Malaysia, yang mana setelah isu ini ditimbulkan pada hari Rabu, alhamdulillah cepat kali ini Kementerian Pendidikan memberikan respon. Sehari selepas itu Kementerian Pendidikan membuat kenyataan, kalau boleh saya bacakan dan ada tertera. Kementerian Pendidikan Malaysia ingin merujuk kepada isu yang sedang tular berkaitan buku teks kurikulum standard sekolah menengah KSSM sejarah tingkatan 4. Untuk makluman, penerbitan buku teks KSSM sejarah tingkatan 4 adalah berdasarkan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran di SKP KSSM sejarah tingkatan 4 serta mengikuti prosedur operasi standard penerbitan buku teks KPM yang dikemaskini pada tahun 2018. Pada 24 April 2018, di SKP KSSM sejarah tingkatan 4 telah diteliti, disemak dan diperakui sah oleh panel pakar rujuk kurikulum sejarah dan buku teks sejarah KPM. Mereka adalah pakar seramai 7 orang daripada pelbagai pengkhususan dan kaum. Kandungan di SKP KSSM sejarah tingkatan 4 adalah berpandukan laporan jawatankuasa khas mengkaji kurikulum sejarah dan buku teks sejarah sekolah menengah KPM 2011-2012. Pemilihan penulis buku teks pula adalah berdasarkan tata cara penerbitan pakej buku teks Dewan Bahasa dan Pustaka dan mengikut kriteria khusus, iaitu mempunyai latar belakang pendidikan sejarah serta berpengalaman menulis buku teks sejarah. Proses penerbitan buku teks KSSM sejarah tingkatan 4 telah melalui proses kawalan mutu yang ketat, merangkumi pemetaan kandungan, penulisan manuskrip, penyediaan dan penyemakan proof muka surat, naskah sedia kamera, pemerakuan naskah sedia kamera, naskah contoh, apresiasi kulit buku teks dan kelulusan naskah contoh bagi menyediakan naskah edar. Proses ini melibatkan panel pakar rujuk kurikulum sejarah dan buku teks sejarah KPM, jawatan kuasa peningkatan mutu buku teks, jawatan kuasa pembaca luar dan jawatan kuasa penilai teknikal 4 KPM. Bagi mewasitkan fakta tersebut, KPM mendapatkan pengesahan fakta sejarah dan kandungan daripada agensi kerajaan yang terlibat seperti Arkib Negara, Muzium Negara, Persatuan Sejarah Malaysia, Suruhanjaya Pilihan Raya dan Setiausaha Kerajaan Negeri. KPM menegaskan bahawa buku teks KSSM sejarah tingkatan 4 telah mematuhi semua proses penerbitan bagi menjamin kualiti buku teks termasuk ketetapan fakta. Jadi ini antara perkara yang disebut oleh Kementerian Pendidikan, dan sudah tentu kita ingin mendapat kejelasan proses ini daripada bekas pengurusi yang pernah menjadi panel pakar rujuk kurikulum sejarah dan buku teks sejarah KPM. Tapi yang menariknya disebut di sini sebab antara perkara yang menjadi pertikaian ataupun menjadi isu yang peringkat pemuda sendiri cetuskan setelah kita melihat perjuangan yang digerakkan oleh NGO 73 NGO ini, kita melihat bahawa sebenarnya apa yang berlaku adalah di bawah kerajaan Pakatan Harapan. Tetapi ramai yang kata sekarang ni Kementerian Pendidikan kata 24 April 2018 kan,
maknanya sebelum Kerajaan Pakatan Harapan. Tapi kena ingat, kalau kita ingat lagi, Parlimen dibubarkan pada 7 April 2018. Persoalannya, kalau sudah diluluskan di DSKP di peringkat dokumen standard kurikulum pentaksiran pada 24 April 2018, saya difahamkan biasanya Kabinet yang perlu meluluskan sebelum proses penulisan buku teks ini akan mula dilakukan dan akhirnya dicetak. Dan kena ingat, percetakan buku teks untuk sejarah ini dibuat pada tahun 2019. Jadi di antara bulan April sehinggalah 2019, proses penulisan itu berlaku bukan di zaman Kerajaan Barisan Nasional kerana sudah pun terbubar Parlimen pada waktu itu. 7 April terbubar, 24 April 2018 dokumen standard ini diluluskan sebagai asas untuk penulisan buku teks ini dan akhirnya dicetak. Jadi ini kefahaman cetek saya yang tak pernah terlibat dalam penulisan buku teks ataupun proses semakan dan juga penerbitan buku teks ini. Jadi untuk kita memahami perkara ini, maka persoalan pertama yang saya ingin Prof Ramlah sebagai bekas pengurusi jawatankuasa pakar rujuk silibus yang buku teks KCSR dan KPSN untuk memberikan sedikit pencerahan kepada kita semua. Prof, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap tuan-tuan yang mendengarnya bersedialah ya. Kita sama-sama bincangkan perkara ini. Bukan nak cari salah siapa, tetapi saya pernah jadi penulis buku teks tingkatan 3 Sekolah Kebangsaan ya, KBS. Kurikulum bersepadu sekolah menengah. Dan saya juga pernah tulis tingkatan 5. Saya rasa tingkatan 5 tu dipakai sampai tahun ini kot. Tahun lepas, tahun ini kot. Saya tak ingat. Kalau mungkin masih dipakai untuk tahun 2021. 2000 depan mungkin benda itu akan dibuat yang barulah, dan sedang dibuatlah saya percaya. Jadi pengalaman saya sebagai penulis buku teks ya, sebelum menjadi pengerusi silibus pada 2014 dan 2017, kita ada proses yang banyak. Dia Kementerian Pendidikan atau Pelajaran mempunyai standard prosedur yang lebih kurang sama. Pertama sekali, silibus yang telah diluluskan oleh Kabinet diluluskan oleh Kabinet yang tu, mereka akan pulangkan balik pada kementerian, dan Biro Buku Teks atau pembahagian buku teks akan mencari penulis bersama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka, jawatankuasa. Mereka akan mencari penulis, sama ada sama sama ada dengan mewar-warkannya kepada penulis-penulis, ataupun kalau tidak ada siapa yang menyahut, mereka akan memilih penulis-penulis mengikut bidang pakar masing-masing. Selepas jawatankuasa itu memilih, maka kita akan dijaga oleh satu jawatankuasa penilai ya, jawatankuasa penilai yang akan membaca tulisan-tulisan kita, apakah dia telah mencapai SOP yang telah ditetapkan. Misalnya kita mempunyai elemen-elemen kenegaraan, misalnya patriotisme, soal perpaduan, dan soal kita tidak menyinggung mana-mana kaum. Lepas tu kita juga menentukan fakta sejarah itu betul. Ini ditentukan oleh pakar rujuk atau kita panggil jawatankuasa pakar rujuk yang dilantik daripada kalangan orang-orang hebat dalam negara kita dalam bidang sejarah. Itu proses yang biasa. So apabila mereka telah bersetuju dengan tulisan-tulisan kita, mereka akan tegur di mana-mana, kita akan menulis mula dan sebagainya. Akhirnya kalau dah luluskan, bukan sekali, bukan 2 kali, saya ingat saya masa nulis sampai 8 kali kot, tak silap saya ya. Dan akhirnya bila dia setuju, dan memang kita akan, jawatankuasa itu akan argue dengan penulis, dan orang macam saya mungkin akan balik-balik ya. So akhirnya jawatankuasa penilaian Dewan Bahasa juga akan ada, mereka juga menilai penulisan itu. Dan apabila Biro Buku Teks atau bahagian buku teks dah bersetuju, Dewan Bahasa dah bersetuju, barulah kita buat mesyuarat pembetulan dan sebagainya. Dan akhirnya proses itu ambil masa lama ya. Dan akhirnya semua dah bersetuju, dipendekkan masa, maka kita pun boleh mula hantar proofreading dan sebagainya. Dan ini memang proses yang meletihkan, tetapi pegawai-pegawai
Kementerian Pendidikan yang ditanggungjawab, bukan subjek sejarah saja, semua mata pelajaran yang kita ajar di sekolah itu melalui proses yang sama dan semua prosedur adalah sama. Jadi bagi saya apa yang tiba kepada pelajar-pelajar adalah satu perkara yang telah disemak secara jelas, secara dekat, secara teliti oleh panel pakar rujuk, oleh jawatan kuasa yang telah dilantik, oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dan juga oleh Kementerian Pendidikan itu sendiri. Maknanya Prof kata tadi, maknanya dokumen standard kurikulum ini yang baru. Yang baru apabila dia diluluskan dan diperakui pada 24 April itu, maknanya betul lah, selepas itu barulah proses penulisan teks itu akan dibuat. Kalau mengikut KPM ni, dia diluluskan dan disahkan. Kita tak tahu oleh siapa kan, dia tak kata oleh kabinet ke siapa. Masa itu kabinet dah tak ada kan, 7 bulan April kabinet datang. Apakah menjadi proses biasa untuk kabinet kena lulus sebenarnya? Masa saya kabinet luluskan, itu kata pegawai-pegawai di sana. Sebab kita tak mungkin membuat sesuatu kalau tidak ada pengiktirafan daripada kabinet, sebab Perdana Menteri akan masa Tun Dr. Mahathir, Perdana Menteri masa tu, benda itu akan dibuat dengan teliti. So kita sebenarnya memang tertakluk pada dasar kerajaan. Maknanya kalau diluluskan di kabinet, barulah proses penulisan itu akan bermula. Ya, dipilih betul, penulis dan sebagainya. Maknanya dokumen standard ini, kurikulum ini sebagai asas untuk rujukan bagi siapa saja yang akan menulis itu. Bukan rujukan, itu betul-betul jadi panduan yang mesti kita ikut secara teliti, dekat dan sepenuhnya. Maknanya 24 April 2018 dokumen itu kalau ikut kenyataan Kementerian Pendidikan ini diluluskan dan disahkan, maka proses penulisan itu akan berlaku selepas daripada itu. Ya, tentulah selepas maknanya itu. Bukan sebelum April 2018. Pengalaman saya tak, kita kena luluskan silibus ni dulu, barulah oleh kabinet, barulah itu. Tapi tak tahu pula kok masa ini setelah saya tidak jadi penulis, dia tidak diluluskan kabinet, saya tak tahulah. Apakah mungkin dalam proses di SKP standardnya cantik, diluluskan, itu huraian sukatan pelajaran. apabila proses penulisan itu adakah mungkin ada sebarang bentuk manipulasi, campur tangan untuk merubah sebarang? Pengalaman saya tak adalah, sebab kita jelas, sebab semua orang patuh pada huraian sukatan pelajaran tu ya, dan kita ikut dia ada tema. Kalau tak silap saya, pada masa saya lebih daripada 12 tema besar ya, yang kita jadikan chapter-chapter untuk buku-buku sejarah kita daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 ya. Itu dia. Jadi tiba tingkatan 4 ni, tema kita pada masa ini ialah negara bangsa ya. Saya tengok warisan Kesultanan Melayu Melaka sebagai negara bangsa, lepas tu gerakan nasionalisme, lepas tu kita dapati bagaimana British melepaskan kita, Malaysian Union, Persekutuan Tanah Melayu, lepas tu sistem ahli ya, dan kemudian tu kita dapati langkah-langkah mendapatkan kerajaan, kemerdekaan. Saya rasa dia punya tema ni sama. Sebenarnya bagi saya, Datuk, kita tidak question tentang silibus ini ya, tak ada soal, sebab silibus ini memang saya percaya masa saya muda pun, saya menjadi jawatan kuasa dia, Kementerian Pelajaran akan panggil semua orang-orang yang dianggap dalam bidang dia, berkumpul, mesyuarat, dan mereka akan bertentangkan apa yang patut kita tulis dalam sejarah Malaysia. Saya melalui itu sejak saya muda. Lepas tu masa saya dah nak pencen hari itu, barulah dilantik sebagai pengurusi, sebab kita dah melalui satu period yang lama dan saya dah pernah menulis 2 buku teks. So maknanya kita memang mahir. Lagipun bidang kajian saya ialah tentang sejarah politik Malaysia. Saya tak buat sejarah ekonomi, saya tidak buat sejarah pendidikan, tapi pendidikan saya masukkan juga. Tapi itulah, dan saya menulis 20 buku atau 10 buku dengan Dewan Bahasa Pusaka tentang sejarah politik negara kita dan tokoh-tokohnya ya. Jadi bagi saya buku-buku ini adalah lambang penyelidikan saya yang bukan saja di Malaysia saya buat, tetapi juga di Kew Garden ya, dan sebagainya. Jadi bagi saya penulisan buku teks bukanlah ini satu penting yang ini penting untuk kita mulakan perbincangan kita supaya semua dapat satu asas pemikiran yang sama. Maknanya proses seperti mana yang Prof jelaskan tadi, sebagaimana yang telah pun dikeluarkan oleh kementerian, DSKP ataupun dokumen standard kurikulum dan pentaksiran, ia akan menentukan kandungan silibus, itu perlu mendapat kelulusan dan disahkan. Kalau mengikut kebiasaannya, akhirnya setelah diluluskan dan disahkan oleh panel pakar rujuk,
dia harus dibawa kepada kepada kabinet untuk diluluskan. Barulah proses penulisan buku teks itu akan dilakukan berasaskan di SKP ini dan percetakan dibuat. Jadi penting ya, timeline dia 24 April seperti mana yang disebutkan oleh kementerian. 24 April 2018 adalah waktu disahkan, diteliti, disemak di SKP, dan selepas daripada itu proses penulisan berlaku dan pada 2019 dicetak. Okey, itu asasnya. Jadi saya nak terus kepada Datuk Yazid, kerana dalam konteks ini penting ya. Tadi Prof kata kita bukan mempertikaikan soal silibus, dan dalam kenyataan saya pun kita tak kata soal silibus yang perlu diteliti balik. Kita bercakap soal buku teks. Dan sekretariat yang saya faham daripada saya ikuti daripada November 2019 lagi sampailah sekarang Februari 2021, sekretariat NGO yang dinamakan sekretariat Gabungan NGO Tolak Buku Teks Tingkatan 4, saya dan ramai lagi rakyat di luar sana nak faham apa sebenarnya objektif dan kenapa nak tolak buku teks ni, sedangkan silibusnya pun di proses yang tadi Prof Ramlah sebutkan tadi. Silakan Datuk Yazid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua boleh terus share, kongsikan supaya lebih ramai lagi dapat bersama dengan kita pada malam ini. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Datuk Dr. Ustaz Ashraf Wajdi. Ustaz itu sebenarnya kalau dalam bahasa Arab profesor. Itu dah beza tempoh. Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Yang saya hormati Profesor Dr. Ramlah Adam, pakar sejarah negara. Menjawab persoalan yang dilontarkan oleh pengurusi tadi ialah apabila Profesor Dr. Ramlah beritahu setelah sukatannya sudah di-set up, sudah diaturkan, tetapi kemudiannya berlaku penyelewengan semasa buku itu dikeluarkan menjadi buku teks tingkatan 4. Jadi pada November 2019, Bendahari Pembela iaitu sebuah NGO yang menggabungkan beberapa puluh NGO yang lain di bawah Pembela ini, bendaharinya bernama Muhammad Syahnis Saleh, datang kepada kami membawa buku tingkatan 4 meluahkan apa yang berlaku, yang dalam bahasanya dikatakan hadasa ma hadasa, berlakulah apa yang telah berlaku, di mana penyelewengan berlaku dalam buku teks tingkatan 4 ini. Dan berdasar kepada itu kami sekretariat dengan sendirinya membentuk satu sekretariat tetap sehingga buku ini dicetak semula, diubah suai. Sekretariat ini tetap berfungsi, iaitu sekretariat NGO menolak buku teks tingkatan 4 yang diselewengkan oleh pihak berkuasa Kementerian Pendidikan di bawah Pakatan Harapan. Oh, itu serius tu. Apa Datuk Yazid kata pertama berlaku penyelewengan pada zaman kerajaan Pakatan Harapan. Betul. Betul. Saya bertanggungjawab apa yang saya cakap. Apa asas dia tu? Saya nak tahu juga. Jadi apabila kami melihat buku yang dibawa oleh pembela tadi, kami sekretariat ini yang memang sudah pun terbentuk, tetapi membincangkan soal-soal lain dulu sebelum ini, terus mengambil serius perkara ini, dan lalu kami buat satu perjumpaan khusus di Kampung Baru. Kampung Baru ini sejarah
yang besar negara kita, di mana tahun 1946 berlaku Kongres Melayu, sehingga tertubuhnya sebuah parti Melayu di Kampung Baru, dan mengambil semangat itulah kami buat perjumpaan di Kampung Baru, sebuah hotel bernama Hotel Tamu, juga sebelah dengan tempat tertubuhnya Parti Melayu tadi, dan kami berbincang, antaranya termasuklah pakar-pakar sejarah negara, ahli undang-undang, dan termasuk peminat-peminat politik tanah air. Kami berkumpul di Kampung Baru, dan di sinilah satu keputusan dibuat untuk bedah siasat secara serius penyelewengan yang berlaku dalam buku teks tingkatan 4 ini. Jadi oleh sebab itu perjumpaan ini berlaku pada 20 Januari 2020, dan hasil daripada perjumpaan ini kami buat keputusan untuk menjemput secara resminya pakar-pakar sejarah. Kita jemput Profesor Dr. Ramlah Adam, kita jemput beberapa profesor yang lain yang berani, yang sanggup, yang untuk bersama-sama tampil ke depan bedah siasat buku sejarah ini, dan maka terdapatlah penyelewengan tertentu, dan kita siasat. Kami buat perjumpaan demi perjumpaan, dan kami pergi ke Kementerian Pendidikan. Kami siasat di bahagian buku teks. Kami ambil maklumat, dan kami dapat maklumat bahawasanya penyelewengan ini berlaku ialah daripada tangan yang disebut tangan gaib daripada Kementerian Pendidikan, mengarahkan pegawai-pegawai tertentu di Kementerian Pendidikan supaya menukar fakta-fakta yang ada dalam buku sejarah tingkatan 4 ini, yang dikatakan too much UMNO influence. Kononnya ini sejarah, too much or not too much, sejarah tetap sejarah, tak boleh dipindah, tak boleh diubah. Tetapi dipindah, dimasukkan orang-orang yang pejuang-pejuang, antaranya yang menyebab kami tersinggung ialah pejuang-pejuang kiri tanah air yang menentang kerajaan. Dalam buku ini diletakkan sebagai antara pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air, padahal mereka itu ialah milik perjuangan komunis. Bagaimana orang-orang yang memperjuangkan sosialisme kiri dan berbau komunis ini nak dikatakan pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air? Dan ini sangat serius. Kami segera menghantar memorandum kepada Perdana Menteri. Okey, sebelum tak apa Datuk. Yang tu nanti saya akan pergi balik pada Datuk. Tadi Prof, saya nak menyingkap sebab tadi Datuk Yazid ni serius ni. Dia kata ada penyelewengan berlaku dan tangan-tangan gaib. Saya tak sampailah tahap itu, saya tak tahu kan. Cuma tadi saya ambil daripada apa yang Prof kata. Saya kembali balik sebab mungkin ramai juga penonton yang baru bersama. Saya pun tengok komen-komen tadi. Yang ada juga yang tak faham. Dia kata, dia masih lagi mengatakan ini diluluskan zaman kerajaan BN. Jadi kerajaan BN kena bertanggungjawab. Sekali lagi saya sebutkan 24 April 2018, waktu itu Parlimen sudah terbubar. Terbubarnya Parlimen pada 7 April 2018. 24 April waktu itu, kalau mengikut kenyataan Kementerian Pendidikan, dokumen standard kurikulum dan pentaksiran di SKP disahkan dan diluluskan oleh panel pakar rujuk. Dan kalau mengikut Prof awal tadi, proses yang biasa menjadi tradisi sebelum ini, dia harus diluluskan oleh kabinet. Sebelumnya dia akan mula ditulis oleh
panel penulis, dan bila disahkan semula barulah dicetakkan. Kena ingat 2018 24 April diluluskan DSKP, Document Standard Curriculum, yang perlu dinilai 10 tahun sekali ya Prof, 10 tahun sekali dinilai. Yang ini tidak dipertikaikan, tetapi antara 24 April 2018 sehingga dicetak pada 2019 itu tempoh di mana penulisan berlaku sebelum dicetak. Dan kalau mengikut Datuk Yazid tadi, yang diperjuangkan oleh 73 NGO di bawah pembela yang mewujudkan sekretariat yang menolak ni, adanya unsur-unsur penyelewengan dan tangan-tangan gaib untuk memasukkan beberapa perkara. Yang ini kita akan bincangkan, dan saya nak tanya kepada Prof, apakah kemungkinan boleh wujud campur tangan ini setelah DSKP ini diluluskan? Dan kalau saya nak terus kepada Prof untuk huraikan daripada pengamatan Prof lah sebagai pakar sejarah, apakah Prof sendiri rasa ada perkara yang tak kena, terutamanya isu yang NGO bangkitkan dan kami pemuda UMNO bangkitkan apabila adanya unsur-unsur mengagungkan komunis itu? Jadi saya minta Prof huraikan dulu. Dalam buku teks ini ya, saya dah kaji dia daripada muka depan sampai bibliografi dia belakang sekali. So saya ada 50 muka surat kertas kerja yang telah saya siapkan, tapi tak ada siapa nak dengar lah. 50 muka surat. Saya simpanlah dalam file. Yang saya tulis dalam utusan Malaysia itu dia gist, dia punya rumusan-rumusan. Okey, misalnya dalam bab 6 ya, bab 6 ni ditulis ancaman komunis dan pengisytiharan darurat. Nah, bila saya menulis dulu, bab ini memang ada dalam buku lama, memang ada. So ini bukan benda baru. Memang dalam buku teks pelajar-pelajar belajar tentang komunis ya dan darurat di Malaysia. So kita tak pernah nafikan bahawa komunis tidak wujud dalam negara kita. Dia telah wujud sebagai satu bahan sejarah ya, dan dia telah juga menyebabkan British isytiharkan darurat pada Jun 1948 dan dia berlangsung sampai 1960. Lepas itu kita ada tahap kedua darurat ialah pada tahun 1969 13 Mei ya. Masa itu Parti Komunis Melaya bahagian yang ekstrim ya, dia ada dua jenis tu. Bahagian ekstrim bangun semula dan mereka mula gerakan-gerakan subversif, membunuh ketua polis negara, ingat? Ya, Datuk Ismail tu, dan juga beberapa ketua polis negeri Johor, Perak ya, dicuba, dan juga Singapura ya. So ini gerakan yang sangat ekstrim dalam Parti Komunis Melaya, bukan bawah Peng ya, dan mereka ini menyusup masuk dalam parti-parti politik, dalam persatuan-persatuan pelajar, dalam kongsi gelap dan sebagainya. Sebab itu bila 13 Mei mengikut SB Special Branch dan juga polis bahawa memang terdapat elemen-elemen Parti Komunis Melaya mempengaruhi persatuan pelajar, termasuk dekat Universiti Melaya saya baca. Lepas tu persatuan-persatuan buruh dan juga parti-parti politik. Sebab itu kita berlaku 13 Mei. So ini tak boleh kita nafikan. Saya nak ambil sikit lah macam Tan Sri Thomas ya, Tommy Thomas menulis buku dia Maisuri itu kan. Dia kata Tengku menyalahkan Parti Komunis Melaya, dan dia rasa ini adalah satu agenda macam juga dekat Indonesia. Parti Komunis Indonesia PKI di bawah Subandrio dan juga Aidit ya telah mempengaruhi Soekarno, sehingga Soekarno telah disalahkan kerana berbaik dengan komunis. Dan dia kata Presiden Soeharto telah telah menggunakan kesempatan ini untuk menjatuhkan Soekarno. Nah, di Malaysia very interesting, bila saya baca buku Thomas tu, dia mengaitkan Tun Abdul Razak sebagai seorang yang macam Soeharto juga membuat agenda untuk menjatuhkan Tengku Abdul Rahman melalui 13 Mei dengan ancaman parti komunis di Malaysia. So bagi saya ini isu yang besar. Sebab itu bagi saya, mana-mana orang yang mengatakan kita tolak komunis sebagai sebahagian daripada sejarah negara kita, kita tak tolak. Memang buku lama memang tak timbul. Memang ada. In fact tajuk ini adalah tajuk yang sama dengan buku lama. Apa yang kita pertikaikan di sini ialah macam kata Datuk Yazid, ialah pertama sekali timeline dia. Ini ni peristiwa-peristiwa ni kita dapati dengan sengaja dia menonjolkan elemen-elemen yang bekerjasama dengan Parti Komunis Melaya sebagai peristiwa-peristiwa penting. Apa yang berlaku oleh orang-orang seperti kita kata orang-orang Melayu yang dalam Parti UMNO tadi tidak dimasukkan. Itu satu. Dan yang kedua kita dapati dia tulis sejarah kedatangan komunis
di Malaysia, daripada negara China, daripada Vietnam, daripada Indonesia, ya, China dan Indonesia. Masuk tokoh-tokoh Tan Melaka, Alimin dan Ini sebagainya. dalam bab 6 je, Ya, bab 6. Lepas tu kita dapati ada peristiwa besar. So, bagi saya dulu dalam buku teks lama, kita tidak highlight begini. Sebab bagi kita cuma cerita apa itu Parti Komunis Malaya bila ditubuhkan dalam beberapa paragraf, tetapi bukan dalam muka surat yang begini baik. Ya, maknanya sekarang bila kita cakap ancaman komunis, ini menunjukkan bagaimana sejarah Parti Komunis Malaya bermula dan siapa penyokong dia dan apa agenda dia. Siap di perancangan-perancangannya. So bagi saya, apabila pelajar baca ni, dia akan lihat bahawa wow, ya, komunis ini dapat tempat. Gambar-gambar orang-orang penting. Ni Mao Zedong saja dia tak masuk sini. Tapi Indonesia punya betul Tan Malaka masuk. Lepas tu kita lihat barulah adanya, kita kata apa tu, ancaman komunis di negara kita, barulah pengisytiharan darurat, gambar Hendry Gurney, ya, dan sebagainya, dan akhirnya kita dapati ada yang komen. Itu kan sejarah. Betul, sejarah. Kita masukkan je lah. Betul, masuk, tetapi pengolahannya, ya, pengolahannya, cara kita menulisnya, ini yang jadi isu. Saya dah kata tajuk ini memang ada dalam teks lama, kita tak buang sebab ada orang kata kita tak masukkan komunis. Salah tu. Saya betulkan memang ada, tetapi cara penguraiannya adalah berbeza. Kita tidak highlightkan dia sebagai sesuatu yang sangat penting. Ini isunya, ya. Kita masukkan dia dalam paragraf-paragraf, beritahu dia, tapi tidak penceritaan. Lagi satu yang saya nak komen di sini, dia masukkan dalam muka surat 151 15 serangan-serangan komunis yang penting kepada negara kita, pasukan keselamatan. So ini memang dulu tak ada ni. Ini menunjukkan bahawa kita tidaklah memberi prioriti kepada serangan komunis. Sebab bagi saya, kalau dia pandai-pandai menyerang, kenapa dia akhirnya dapat dikalahkan dan dapat digerakkan dan dihalau sampai ke sempadan Siam? Sebab itu Jinping akhirnya pergi ke China dan Samsia Pakir pun pergi ke China. Ya, yang tinggal di sempadan itu adalah macam Ibrahim Cik, penerangan Regimen 10, Abdullah Sidi, Rashid Maidin yang duduk situ, tapi Jinping semua lari ke China. Jadi bagi saya ini adalah satu usaha menunjukkan Parti Komunis Malaya hebat. Jadi apakah, ada orang tanya, di mana yang dikatakan kita mengagungkan komunis itu? Okey, bila kita berbasik belakang itu, kita ada pembesaran pasukan keselamatan. Ini ada dalam buku teks lama. Tetapi kita hanya menceritakan apa itu pasukan polis, ya, dan sebagainya, pasukan-pasukan. Tetapi tidak ada serangan-serangan kita kepada komunis. Kalau kita mau berlaku adil, kalaulah you masukkan 15 serangan komunis, kenapa tidak you masukkan beratus serangan kita daripada pasukan keselamatan kita, jungle squadnya, Sarawak regimennya, Fijinya, orang putihnya, macam-macam ni. Ni ada buku ni. Semua cuma dia cerita perkembangan. Perkembangan. Lepas tu dimasukkan usaha-usaha British untuk mengatasi darurat, ya. Porto curfew dan sebagainya lah. Ini semua. Bagi saya ini semua memang berlaku dalam sejarah kita dan kita tidak tolak. Dalam buku teks yang lama tak tolak, memang kita masuk. Tetapi yang saya komen ialah kenapa kita masukkan kejayaan komunis, ia menyerang pasukan keselamatan 1915 dan orang pasukan keselamatan langsung tak ada serangan kepada komunis. Mempromosikan komunis. Ya, seolah-olah dia nak meletakkan komunis ini sebagai sebahagian daripada pejuang kemerdekaan. Itu yang menjadi perjuangan mereka. Okey, saya nak tanya, apa konsep merdeka? Apa konsep nasionalis? Nasionalis adalah seorang yang memperjuangkan tentang bangsa dan negara. Sekarang perjuangan komunis adakah untuk bangsa Malaysia ataupun bangsa tanah Melayu, ataupun perjuangan komunis adalah untuk menjadikan negara ini negara komunis yang ke-20 sebagai jajahan takluk Cina. Nah, kalau kita baca Profesor buku Chia Boon King, ya, Profesor Chia Boon King, dia akan ceritakan apakah agenda Parti Komunis Malaya untuk mengadakan gerakan darurat, ya, gerakan macam tahun 45 tu, yang selendang merah apa semua tu, kan mereka keluar daripada hutan, mereka pergi menentang, membunuh orang-orang kampung, kan, tahun 45. Itulah agendanya untuk menakluk kita menjadikan negara ini komunis dan jajahan ke-20 Cina. Ada saya baca satu, dia meletakkan kumpulan-kumpulan yang berideologi komunis ini sebagai title dia nasionalis radikal. Itu dalam bab 4. Bab 5. Itu pula berkaitan dengan nanti, ya, bab 5. Ini kita cerita bab 6 lah, kan, sebab komunis tadi. Nah, dari segi kajian saya, dan memang ini berlaku. So, rujukan saya bukan kita kata rumus, bukan. Kita pakai file British, ya,
special branch yang cukup bagus. Kita pakai surat-surat khabar pada masa itu, dan kita juga pakai kita kata file-file dari negeri, ya. So kita dapati mereka ni semua meletakkan golongan kiri bab 4, ya, bab 4. Bab 4. Sekejap ya Datuk. Bab 4. So komunis, sebelum pergi ke situ, ya, saya tak mau jawab tu dulu sebab nanti kita confuse. Tentang komunis tadi diagungkan, dia bagi perjuangan kejayaan mereka dan sebagainya, sedangkan pasukan keselamatan kita dia bagi ni dia tadi yang dia tanya. Tak apa kan, saya balik pada sini. Okey. Sedangkan kita dia bagi pembesaran aja. Pembesaran maknanya pasukan-pasukan yang menentang komunis. Ya, yang ada banyak yang dah bubar juga. Terus sekarang saya nak tanya, kenapa? Saya pun terfikir juga, kenapa kita tidak ada sejarah pasukan keselamatan negara kita yang betul-betul berjuang mempertahankan negara ini, tak kira lah kepada komunis ke, subversif ke, daripada kita ada konfrontasi, ingat tak? Mereka juga ada peran. Kenapa kita tidak ada satu tajuk? Ini mungkin sekarang saya terfikir, sebab bila mereka terlalu mengagung komunis, maka saya kata kenapa pula kita tidak boleh ada satu bab sejarah militer, sejarah ketenteraan Malaysia ataupun sejarah pasukan keselamatan Malaysia yang dah berjasa. Misalnya pasukan polis sejak 1931 British dah tubuhkan pasukan negeri Melayu Bersekutu kan. Lepas itu Askar Melayu ditubuhkan oleh British pada tahun 1933 dengan 25 orang anak Melayu untuk mempertahankan Raja-Raja Melayu yang sekarang menjadi RMD kan, RAMD, Royal Army kan. So bagi saya, kalaulah kita kata komunis ini nasionalis, komunis ini berjuang kemerdekaan, padahal dia memang nak jadikan kita komunis, kenapa tidak kita ambil pasukan keselamatan sebagai nasionalis? Okey, maknanya yang saya faham Prof, kalau untuk dulu kita tidaklah memperincikan sebegitu sekali. Betul. Sebab itu perjuangan komunis ini. Betul. Maknanya sekali imbas saja. Tetapi kali ada ini satu chapter, dia ada satu bab, tapi kita tak detail sangat sampai perjuangan dia. Tapi sekarang ni seolah-olah ideologi itu nak diperhalusi, diperhalusi, bukan seolah-olah lagi, memang diperhalusi. Besar-besarkan peristiwa kejayaan komunis menyerang tentera Malaysia. Tapi kenapa pasukan tentera kita yang menjaga tu, dah you mesti ingat, memang komunis banyak dibunuh oleh tentera, tapi tentera terbunuh pun banyak, 8,000 ke 12,000 orang. Ni AJ Pasemah ni, dia nama AJ Pasemah, saya tak tahulah dia guna nama betul ke tak. Dia kata Prof, dia kata yang penting tak ada kesalahan fakta. Apa masalahnya? Maknanya biarlah fakta sejarah biar kekal sebagai fakta. Saya dalam bab komunis ni, kita bukan kata kesalahan fakta dia, memang benda yang ditulis ni, boleh saya baca lah benda ni memang dah ada dalam buku teks, tak ada kesalahan. Tapi soalnya mengagungkan komunis. Soal fakta ini, sekejap. Soal fakta ini, ada yang bertanya ni, kenapa fakta tu kan, dia faktanya banyak kejayaan tentera kita menghapuskan komunis tidak dimasukkan. Masukkan sini. Yang dimasukkan kejayaan komunis menyerang tentera. Sama ada berjaya tak berjaya tak penting, tetapi dia besarkan rentetan tu. Ini dalam bab lama tak ada dalam Muhammad Nakib Haji Awang. Muhammad Nakib Haji Ahmad minta maaf. Dia kata terbukti bukan diseleweng, cuma cara diolah saja. Dan tentu diolah ikut DSKP yang ditetapkan. Penggubal DSKP yang salah bukan tangan gaib, dia kata. Tak apalah dek, you tak percaya tak apa, tapi bagi saya, kenapa sekarang dia bukan kat sini saja, dia nanti berkaitan dengan perkumpulan komunis dekat New Era College, perkumpulan komunis Abu Chin Peng, perkumpulan bendera kita terbalik, lepas tu apa tu kita kata gambar Mao Zedong. Prof, selepas kalau saya himbau baliklah kepada penonton-penonton, kalau ingat lagi selepas jatuhnya kerajaan pada Mei 2018, ingat lagi ada beberapa rentetan, beberapa bulan selepas itu ada macam-macam perkumpulan di era college untuk mendesak supaya kerajaan memberikan pengiktirafan kepada ideologi komunis sebagai komunis pejuang-pejuang yang dianggap sebagai pejuang-pejuang yang menuntut kemerdekaan yang sama taraf dengan orang lain juga, Datuk On, Tunku Abdul Rahman dan sebagainya. Begitu juga dengan dibawa balik Abu Chin Peng. Kalau zaman kita dulu, zaman kerajaan Barisan Nasional Prof, kita tegas benda ni tak boleh, tetapi dibawa masuk dan diberikan pengiktirafan. Termasuk jugalah beberapa siri-siri perkumpulan dan
kumpulan-kumpulan yang dianggap sebagai mereka ini sebagai orang muda kan panggil kami ni cool, nak bercakap soal ideologi sosialis, ideologi komunis yang sebenarnya kita harus bebas untuk bercakap dalam era seperti ini, Prof. Okey, bagi saya begini, yang tersurat tu jelas, tapi yang tersirat tu pun penting juga. Apa yang tersurat sekarang, dia meletakkan perjuangan komunis, serangan-serangan pada pasukan keselamatan, ya. Ini bagi saya adalah satu pendewaan. Kenapa tidak pasukan keselamatan kita, macam kata Datuk Yazid, tidak kita masukkan perjuangan menentang komunis, berapa banyak yang mereka dapat kalahkan dan sebagainya. Ini dia. Ini bukan kesalahan fakta tapi pendewaan, ya, satu hal. Yang kedua ialah tentang macam saya kata New Era Coalition. Benda tu masa ni, minta maaf lah, ini politik. Tetapi soalnya sekarang, apabila sesebuah kerajaan itu pegang negara, maka dasar-dasar itu akan dilaksanakan, ya. Dasar-dasar yang selama ini tak dapat dibuat oleh mereka dilaksanakan. So itu yang New Era Coalition pun timbul, 300 bekas komunis di situ. Lepas tu kita kata the latest sekarang ialah gambar Mozitong, kan, di Penang, di Kuala Lumpur dan di Melaka. Nah, ini semua menunjukkan bahawa pendewaan kepada komunisme itu menjadi besar, penting. Nah, soalnya sekarang di Malaysia, kita bukan tak boleh kita di Malaysia, dasar kerajaan pada masa dahulu ialah Parti Komunis Melaya itu haram. Sebab itu kita tidak benarkan Parti Komunis Melaya diwujudkan. Walaupun mereka tak haramkan diri, ya, tetapi dari segi dasar negara itu memang tak boleh dilakukan. So sebab itu mahkamah juga ada buat keputusan, misalnya Chin Peng tak boleh dilucut ke warganegaraan dan dia bukan lagi rakyat Malaysia dan dihalang masuk ke dalam Malaysia. So bagi saya polisi kerajaan pada masa itu jelas. Tetapi hari ini, ya, apabila saya nak untik itu sebab ni ada juga Mujahidul Amin. Dia kata penggumpalan silibus ni kan tahun 2017. Zaman tu UMNO jadi kerajaan, kenapa masih luluskan silibus ini? Yang luluskan bukan kerajaan UMNO. Yang luluskan ini bagi saya ialah selepas BN bubarkan parlimen. So kerajaan BN dah tak ada lagi pada masa itu. So yang luluskan ini kita tak tahu sama ada kabinet atau kementerian. Lepas itu apabila dibuat penulisan, dia di bawah PH. So makna silibus itu telah diluluskan semasa BN tidak lagi kerajaan. Dan ditulis pada zaman PH. Yes. Dan dicetak pada zaman PH. Iya. Jadi apa yang masalah susah sangat nak faham adik ni? Ramai juga yang tak faham ni masalah apa. Pelik. Sebab tu saya ambil peluang untuk membacakan komen-komen ni supaya kita bercakap soal ilmiah. Datuk Yazid, panjang lebar Prof tadi, saya nak bagi Prof berehat sekejap sebab Datuk apa komen golongan kiri ni, golongan kiri. Nanti saya pergi pada Prof sekejap. Cuma Datuk, ada orang kata ni, dia kata ini kan soal fakta. Fakta ini ada satu perkara yang kita wajar ceritakan kepada anak-anak kita, kepada orang ramai supaya mereka tahu kejahatan komunis. Jadi di mana yang dikatakan diagung-agungkan itu? Oh, dia tak jelas ke bahawa tak apa, Datuk Yazid, lepas ni saya pergi pada Prof. Dia itu yang dalam dunia moden sekarang ini ialah dikatakan publicity itu main peranan yang sangat penting. Propaganda itu sangat penting main peranan. Sebab itu syarikat-syarikat sanggup menghabiskan wang sebanyak-banyaknya untuk mengiklankan kesedapan, kebaikan pengeluaran mereka dalam TV, dalam akhbar, dalam radio, dalam majalah-majalah, dalam internet dan sebagainya. Mereka berhabis-habisan untuk mengemukakan jenama mereka. Begitulah juga dalam buku teks ini. Dia masuk fakta-fakta untuk memberi publicity kepada komunis begitu banyak. Peristiwa-peristiwa yang kecil-kecil dijadikan peristiwa-peristiwa penting bagi mereka, rentetan perjuangan komunis ini. Sedangkan rentetan perjuangan askar-askar Melayu berpuluh kali ganda lebih banyak daripada itu tidak dimasukkan. Kan jelas itu. Siapa yang kamu nak bagi publicity? Nak bagi publicity ialah kepada perjuangan komunis. Sebab itu tangan raib ini menghubungi pegawai tertentu di Kementerian Pendidikan, mengarahkan buku-buku penulisan yang dibuat oleh orang seperti Profesor Ramlah Hadam ini ditukar
dengan penulis upahan mereka. Tak tahulah semua ada orang Melayu yang sanggup menjadi upahan mereka, saya tidak tahu. Kemungkinan orang Cina yang mahir bahasa Melayu. Dibuat, ditulis, diseleweng fakta. Datuk bercakap ni beberapa kali dah. Datuk kata ada tangan gaib. Yes. Dan penulis-penulis upahan ini. Dan apakah Datuk yakin dengan maklumat yang Datuk dapat ni? Betul, saya dapat maklumat. Kami mendapat maklumat setelah kami membuat permohonan kepada pihak Kementerian Pendidikan untuk bersemuka dengan bahagian tertentu dalam Kementerian Pendidikan. Saya tidak mahu mendedahkan sebab mereka dalam bahaya misalnya. Jadi dan mereka ini yang mendedahkan bahawa adanya campur tangan pihak tertentu. Orang dalam sendiri memberi maklumat kepada kita. Dia menerima panggilan telefon daripada Timbalan Menteri Pendidikan Pakatan Harapan Perempuan Berbangsa Cina itu mengatakan kamu ubah buku sejarah ini dengan maklumat yang saya sedang kirim sekarang. 15 minit lagi sampai kepada kamu. Bila terima, kamu terus cetak. Ini satu pendedahan yang eksklusif ni. Saya pun tak tahu benda ni sebenarnya. Saya seorang wartawan profesional. Saya pernah memegang jawatan Presiden Confederation of ASEAN Journalists dan member of International Federation of Journalists. So Code of Ethic wartawan ini saya pegang. Saya tidak akan bocor rahsia siapa yang dapat ini, siapa. Tetapi cuma sebagaimana juga buat dengan Carl Bernstein mendedahkan peristiwa Watergate sehingga menjatuhkan apakah ini yang mendorong NGO membuat laporan polis pada hari Isnin lepas? Dan saya dimaklumkan tokoh-tokoh yang membawa yang terlibat sama dalam membuat laporan ini termasuk juga bekas ketua polis negara. Apakah benar? Seorang bekas ketua polis negara memberi sokongan yang kuat kepada kami, menjadi semangat kepada kami. Sebab saya tengok dalam forum hari Isnin lepas di bawah FB Demi Sejarah Negara. Saya rasa itu adalah Facebook rasmi rasmi bagi Sekretariat NGO ini yang menampilkan beberapa tokoh termasuk Tan Sri Musa Hassan betul. Yang juga antara yang berada di dalam Sekretariat NGO ini. Betul? Betul. Jadi boleh Datuk ceritakan apa sebenarnya intipati dalam laporan polis itu? Sebab ini penting dan mustahak. Maknanya ini bukan hanya omongan kosong. Ini bukan hanya sekadar orang kata andaian. Ada orang kata dia kata kita buat fitnah dan tumahan. Jadi apa sebenarnya yang dilaporkan dalam laporan polis itu? Saya tak boleh mendahului polis. Sebab laporan polis kami dah buat. Polis belum keluar lagi hasil siasatan mereka, tetapi kami memberitahu untuk disiasat ialah tangan-tangan rakyat tadi sudah mengeluarkan perintah supaya buku teks ini diubah daripada perjuangan tulen orang Melayu ini kepada perjuangan kiri yang diagung-agungkan. Perjuangan kiri ini maklum sajalah perjuangan sosialisme, perjuangan yang berbau komunis. Ini dikatakan ialah orang yang memberi sumbangan pada kemerdekaan negara, dan ini adalah kesalahan fakta yang amat jelas, dan bukan saja kesalahan fakta tetapi menimbulkan huru-hara kepada negara. Rakyat akan marah, akan bangkit memberontak. Oleh sebab itu kita menyeru supaya pihak polis segerakan siasatan dan bertindak, termasuk tangan-tangan gaib tadi. Jangan biarkan mereka membawa racun untuk ke mana-mana. Jadi kita biarkan pihak berkuasa polis untuk menyiasat maklumat-maklumat yang diperolehi oleh Sekretariat NGO ni. Tetapi yang paling penting perbincangan kita pada malam ini adalah untuk bercakap secara ilmiah apa perkara yang menjadi pertikaian oleh Sekretariat NGO ini dan oleh Prof ni. Tadi kita baru bercakap satu bahagiannya ialah makna berkenaan dengan komunis yang diberikan tempat sebegitu rupa, seolah-olah nak menjulang
pejuang-pejuang ini sebagai setaraf dengan pejuang-pejuang kemerdekaan, yang ini tidak berlaku sebelum ini. Dan saya ulang balik kerana mungkin ada beberapa orang ni baru masuk je, termasuklah dia kata ini kan dah diluluskan zaman BN. Saya ulang balik lah, saya ulang balik bagi yang baru masuk, Ketinggalan kereta api. yang baru masuk 24 April 2018 yang ditulis ataupun yang didedahkan oleh Kementerian Pendidikan adalah tarikh di mana mengikut Kementerian Pendidikan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran disahkan dan diluluskan oleh panel pakar rujuk. Kita dengar daripada awal tadi oleh Profesor Ramlah yang pernah menjadi pengurusi panel rujuk ini, pakar rujuk buku teks sejarah ini, yang mana proses kalau mengikut kebiasaannya ialah ia harus diluluskan oleh kabinet. Persoalan pertama, siapakah kabinet itu? Kerana 24 April 2018 kabinet sudah terbubar. Kerana 7 April 2018 parlimen dibubarkan. Yang kedua, proses selepas itu biasanya apabila dokumen di SKP ini diluluskan, tak kiralah kalau kita kata kerajaan BN sekalipun, proses penulisan akan mula berlaku. Penulisan buku teks sejarah akan mula dilakukan oleh panel penulis selepas di SKP ini diluluskan. Yang jelas penulisan ini bukan berlaku sebelum 24 April 2018 tetapi selepas 24 April 2018 sehinggalah ia diluluskan untuk dicetak pada 2019, yang mana ini adalah pada zaman Kerajaan Pakatan Harapan. Jadi itu saya hanya nak remind kepada mereka yang baru masuk. Ini juga terima kasihlah kepada semua yang terus share supaya lebih ramai lagi yang dapat manfaat. Saya nak teruskan kepada Prof Ramlah, Prof Datuk Ramlah Adam. Tadi kita bincang berkenaan dengan mengagungkan komunis. Walaupun tadi ramai juga yang bercakap apa masalahnya, terimalah fakta. Ini pun ada hati busuk doktor, memang tak boleh terima fakta dan kebenaran yang doktor dan ahli panel terangkan. Jadi ini saya minta kita bincang secara ilmiah sebab semua kena tahu apa yang berlaku dalam buku teks ini. Saya memang tak kisah pasal politik kan, tetapi mesti ingat politik itu yang menentukan keadaan negara. Kerajaan itu yang tentukan dasar negara. So kalau kerajaan itu memilih untuk mengagungkan komunis, ini yang kita question, sebab komunis bukan pejuang kemerdekaan. Mereka berjuang untuk jadikan negara ini sebuah negara komunis. Itu sangat jelas, dan ini kajian daripada universiti, bukan kajian main-main, oleh profesor-profesor yang hebat, yang banyak pun dah meninggal dunia. Profesor Ku dah meninggal dunia, Profesor Chia Bung King dah meninggal dunia, dan semualah profesor. Yang tinggal ni 1-2 orang macam saya ni yang menulis dan juga boleh komen benda ni, sebab saya masih hidup lagi. Kalau saya tak ada, besok lain lah pula cerita kan. Dipanjangkan umur Prof. Okey, kita tadi golongan kiri yang Datuk tanya tadi. Okey, dalam muka surat 128 sampailah muka surat apa kita kata 6 muka surat 128, nanti sekejap 128, 129, 130, 131 132. Itu. Ini sebenarnya ni tuan-tuan semua, dalam buku teks lama memang kita ada masukkan peranan golongan radikal, tetapi kita tidak jadikan dia sebagai satu highlight yang besar. Tahu? Saya masukkan ataupun kita masukkan pada masa itu dalam paragraf-paragraf satu. Sebab mereka ini tidak percaya dalam perjuangan mereka untuk menegakkan perlembagaan rakyat yang mereka buat. Yang berjaya ditegakkan atau yang diterima oleh British ialah perjanjian persekutuan tanah Melayu yang dibuat oleh Raja-Raja Melayu dan UMNO dan British. Itu yang menjadi asas kenegaraan kita sebelum merdeka. Perjanjian Persekutuan 48 yang melahirkan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kemudian inilah juga perjanjian yang digunakan untuk kita merdeka oleh British dan perlembagaan Merdeka 1957. Tapi yang pasti haluan kiri ini tidak semuanya komunis Dan mereka bukan komunis. Ini kena faham. Jadi pendengar ni kena hati-hati. Kita tak pernah labelkan dia komunis. Okey, orang seperti Dr. Burhanuddin. Saya nulis buku Dr. Burhanuddin, Satu Kemelut Politik Dewan Bahasa. Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Yes, Satu Kemelut Politik. 5 kali cetak. Pergi cek buku tu. Saya juga tulis Ahmad Bustamam
Dia baru 3 kali cetak. Dia seorang sosialis, dia yang mengasaskan Parti Rakyat Melayu yang hari ini jadi Parti Rakyat Malaysia, ya. Lepas tu Ishak Haji Muhammad, ya, kita pun tulis juga, kita tahu siapa Ishak Haji Muhammad, ya. Jadi bagi saya, apabila version baru ni, ini Persekutuan Tanah Melayu ini, ni bab 5 Persekutuan Tanah Melayu, tetapi di atas ni, yang ni saya nak tunjukkan, di atas ni dia tulis Federation Malaya Agreement 1948, 1948. Ini tuan-tuan adalah tajuk perjanjian yang dibuat oleh British, Raja-Raja Melayu dan UMNO yang menjadi dasar pada negara kita. Pertama sekali, apa keputusan perjanjian ni? Pertama sekali, British tarik balik Malayan Union. Okey? Satu. Yang kedua, dia iktiraf semula kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai Raja Pemerintah, the ruler bagi negeri-negeri Melayu. Maknanya British kekalkan status quo. Kita semasa dia datang dulu buat perjanjian Pangkor di Perak, dia dah tengok ada Sultan Abdullah, ya, dan dia tengok ramai chieftains, ya. Chieftain tu mana ketua-ketua pembesar-pembesar termasuk Maharaja Lela semua. Dia tengok di negeri Melayu Perak misalnya dah ada satu sistem, ketuanya raja, sultan dipanggil, pendukungnya pembesar-pembesar yang menguruskan pentadbiran, pendukung bawahan adalah rakyat dan hamba sahaya. Jadi maknanya masa British datang dulu, kita dah bertamadun, kita bukan tak ada sistem, walaupun sistem kita bukan sistem British, tentulah sebab kita yang memerintah, ya. Lepas itu dia pergi agreement dengan Selangor, Sultan Abdul Samad. Maka begitu juga, dia tengok dah ada sultan, dah ada pembesar-pembesar daerah, dah ada pembesar pentadbiran istana, ada kerabat sultan yang banyak, dan ada rakyat yang mengikutnya. So bagi saya, kita kena faham, apabila orang Melayu menentang Malayan Union, ya, menentang Malayan Union, itu cerita lain belakang, ya. Malayan Union, mereka tak mahu Malayan Union sebab Malayan Union adalah satu penjajahan ke atas negeri-negeri Melayu. Raja-raja tak ada kuasa, dibuang, semua kuasa diserahkan kepada Raja England. Raja cuma duduk dalam majlis Melayu saja, Malay Council, ya. Agama Islam ditakbir oleh Governor Malayan Union, zakat fitrah dipungut oleh Governor Malayan Union, kewarganegaraan terbuka kepada semua orang kecuali rakyat Jepun, sebab British memang benci Jepun dalam Perang Dunia Kedua. So agama Islam mesti ingat bukan lagi bawah tangan kita. Lepas tu bahasa Melayu bukan lagi bahasa negeri-negeri, bahasa Inggeris. So itu sebab orang Melayu tentang Malayan Union. So mereka dapat Persekutuan Tanah Melayu, kembalikan satu raja sebagai raja pemerintah, yang kedua kembalikan agama Islam sebagai agama negeri, ketiga kerakyatan diketatkan, ya, maka rakyat raja tu dikekalkan dan rakyat British. Saya orang Melaka lahir tak ada raja, kan. Raja kita dah lama dipupus oleh Portugis 1511. So kita tak ada raja, kita British subject. Itu saja 2 jam. Lepas tu 10% rakyat tu yang layak, yang sesuai dijadikan rakyat persekutuan. So ini semua adalah proses yang terjadi selepas perjanjian persekutuan 1948 yang dipersetujui oleh British, Raja-Raja Melayu dan UMNO. So bagi saya ini adalah elemen penting. Tetapi apa yang berlaku sekarang, jadi makna bukan golongan kiri, ya, yang membuat perjanjian ini. Nah, golongan yang buat ini adalah UMNO. Datuk minta maaf lah, ya, saya bukan nak sebelah mana-mana, tapi ini sejarah. Dalam sejarah negara kita, pada 1 Mac 1946 di Kelab Sultan Sulaiman Kuala Lumpur, orang-orang Melayu daripada Perlis sampailah Singapura datang berhimpun, 41 pertubuhan, ya, telah bersama-sama menentang Malayan Union, dan mereka buat keputusan 3. Pertama sekali, mereka akan tentang Malayan Union dengan cara perlembagaan. Mereka tak angkat senjata, itu orang Melayu, ya, daripada Perlis sampai ke selatan ni, Singapura. Yang kedua, mereka akan tubuhkan UMNO, United Malays National Organisation, atau Pekembar, ya, atau Pekembar. Tapi orang lebih suka UMNO sebutan. Pekembar tu tetap ada. Yang ketiga, kita tubuhkan Derma Kebangsaan Beasiswa Melayu. Maknanya Kongres itu telah buat keputusan tubuhkan, kita tak mau lawan British, kita mau berunding. Dan itulah style kita sampai sekarang. Kita tak angkat senjata. Berbeza dengan komunis, dia angkat senjata, kan. Itu sebab darurat ada. Lepas tu kita juga tubuhkan UMNO, dan lepas tu kita buat Derma Kebangsaan Melayu. So maknanya itu pendidikan penting. So tuan-tuan, apabila buku teks ini baru, dalam bab ni bab apa? Bab 5, bab 4, dia terus tidak tidak memberi fakta-fakta tentang peranan dan sumbangan UMNO atau Pekembar untuk menyatukan orang Melayu sebagai satu gerakan politik nasional. Sebab pada masa itu kita tiap-tiap negeri ada raja, dan kita ada persatuan-persatuan negeri yang banyak sangat. 41
ya. Tetapi bila kita buat Kongres 46, kita telah melahirkan satu national movement, ya, orang-orang Melayu yang menentang Millennium Union. Dan siapa pemimpin orang Melayu pada masa itu? Adalah menteri besar. Datuk Wan Jaafar pengurusinya, misalnya Datuk Panglima Gantang, Menteri Besar Perak, Datuk Hamzah Abdullah, Menteri Besar Selangor, dan semua menteri besar. Ini sudah ditiadakan. Ini semua tak ada dalam tingkatan 4, dalam bab 4 ni, bab 5 ayat dalam bab 4. Dulu ada. Ada. Dulu satu bab jelas, penentangan orang Melayu pada Millennium Union, dan produknya adalah perjanjian persekutuan 48. Tapi Prof kata dokumen standard ni sama, tak berubah pun dari segi tajuk-tajuk. Tak, saya kata silibus tak berubah, tetapi pengolahan diubah dan mungkin dibuat perubahan sini. Dipecahkan Millennium Union dengan Persekutuan Tanah Melayu. Dan percayalah pada saya, kalau kita ambil bab 4 ni kan, kita dapati ni bab 4 ya. Kita ni memang benda ni panjang sebenarnya ya. Tu sebab orang ramai kena baca buku ni dan kena baca buku-buku lain. Ya, buku itu teks. sebab kita buat perbincangan ni supaya Tapi masalah mereka macam tak berapa faham ya. Saya tengah sambil Prof cakap ni, saya tengah membaca komen-komen daripada netizen, daripada orang ramai, supaya mereka yang mana yang ada nak bertanya ke apa, ada isu-isu yang berbangkit, saya terus tanya kepada Prof. Supaya mereka lebih jelas. Sebab hari ni kita bukan nak menuding jari kepada sesiapa, tetapi kita saya nak bincang buku teks, memperbincangkan secara ilmiah perkara yang menjadi asas kepada perjuangan NGO 73 NGO yang timbalan pengusinya ada di hadapan kita hari ini, dan juga pergerakan pemuda UMNO yang bila kita bersuara, ingat kita bukan mempertikaikan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran. Kita mempertikaikan pengolahan buku teks yang kita minta untuk ditarik balik, dikaji dan dipindah adalah buku teks dan ditulis semula. Itu permintaan kita. Dan seperti teman tadi saya sebutkan oleh Datuk Yazid, laporan polis pun sudah dibuat. Kerana kalau ikut Datuk Yazid, ada tangan-tangan gaib. Kita tidak menyalahkan Kementerian Pendidikan, kita tidak menyalahkan pegawai-pegawai bawahan yang sebenarnya mereka hanya menurut perintah. Tetapi biarlah polis menyiasat. Kerana banyak perkara yang menyebabkan apa yang Prof Ramlah ni, ini Prof Ramlah nak teruskan. Ini sebagai iklan sekejap, dan saya minta semua teruskan share untuk lebih dapat manfaat. Macam bab 6 tadi dia kata tak ada kesalahan politik, tetapi soalnya pengagungan. Tapi sekarang saya nak tunjukkan bab 4 ni. Bab 4 ini memang sengaja ditiadakan ya, peranan UMNO, perjuangan UMNO ya, untuk menyatukan orang Melayu dan sebagainya. Dia menggunakan tajuk-tajuk umum ya. Misalnya dia kata British military, misalnya tak apa itu. Okey, ini Millennium Union ya, gagasan Millennium Union. Datuk tengok. Lepas tu belakang tu dia tulis British mendapatkan tanda tangan sultan. Sebenarnya isi ni tak penuh pun ya. Lepas itu apa tajuk ni? Reaksi penduduk tempatan terhadap Millennium Union. Datuk tahu dari segi sejarah yang menentang Millennium Union adalah orang Melayu. Penduduk tempatan ini boleh jadi sesiapa pun. Ya. Ini yang saya rasa dia bukan saja menafikan peranan orang Melayu dengan meletakkan penduduk tempatan, malah dia cakap rakyat tempatan pun di sini. The next one, penentangan rakyat terhadap Millennium Union. Rakyat tu siapa? Rakyat pada masa itu adalah orang Melayu. Orang bukan Melayu atau imigran belum jadi rakyat. Ini tahun cerita 46 Datuk ya. Rakyat, orang imigran menjadi rakyat pada tahun 1951 bila raja terima mereka sebagai rakyat. Dalam buku ini dah sebut rakyat. Dia sebut rakyat. Jadi dia confused ataupun dia memang nak coverkan supaya orang Melayu punya perjuangan menentang Millennium Union tu tak jelas, tak nampak. Tapi ceritanya terpasal orang Melayu ni, ya. Okey. Lepas tu lagi satu. Dia tulis itu ya. Bantahan negeri Kedah, Johor dan Kelantan. Nah ini bantahan ini memang kita tahu berlaku pada bulan 12, bulan 1, bulan 2. Masa tu belum ada kongres 1 bulan 3. So inilah bantahan awal orang Melayu. Tapi orang Melayu juga membantah melalui surat-surat yang dihantar kepada Colonial Office, Pejabat Tanah Jajahan. Tak ada juga di sini. Lepas itu dia masukkan Kongres Melayu, muka surat 105 Kongres Melayu. Di cerita Kongres Melayu dekat Kelab Sultan Sulaiman, kecil je gambar dia dibuat ya. Tapi bawah tu lah baru disebut kongres itu telah melahirkan UMNO. Titik. Apa itu UMNO? Apa itu UMNO? Mesti ada perjuangan dia, mesti ada pendekatan politiknya, mesti ada proses-proses dia menggabungkan orang Melayu dan sebagainya. Prof, ini ada beberapa orang. Ini bukan dijual, tajuk pun salah Datuk. Tajuk pun salah. Ini Selangor.
Sultan Kelab Sulaiman Kuala Lumpur di Kuala Selangor. Di Silap, Bukannya tajuknya tu Johor. Tahan di negeri Kedah dan Johor. Ini di Selangor. Maknanya punyalah dalam usaha untuk menafikan tu, dia potong tu dia tak perasan, dia terpotong salah. Ini menarik juga. Wan Hisham, Mujahidul Amin, lepas tu Maels Ridwan. Dia kata, oh ini sebab isu sejarah UMNO dipinggirkan lah ni. So masalah apa? Lepas tu yang kedua dia kata, doktor tengok bab 7, macam bab tokoh-tokoh UMNO dah disebut dah. Bab 7 kita bercakap bab 4. Lepas tu dia kata ini sejarah lah, bukan sejarah UMNO, dia kata. Ini sejarah UMNO dan sejarah negara. Ini masalah yang kita tak faham. Fakta sejarah tak boleh ubah. Kalaulah, saya ambil contoh ya, kalaulah tahun 1946 tu tak ditubuhkan UMNO, you nak letak apa? PAS? You nak letak DAP di situ? You nak letak parti apa? Tak ada parti lain. Itulah UMNO. So hari ni UMNO terus ada. Makna umur dia dah 73 tahun. Kalau umur dia begitu lanjut 73 tahun, kalau dia tak ada sejarah macam mana? Dia menjadi kerajaan selama 61 tahun melalui Barisan Nasional. Mula Perikatan kan, lepas tu Barisan Nasional. Kenapa you nak marah? Sebab itu memang sejarah yang tak boleh you nafikan. Ya, jadi kalau you kata sejarah tu dah jadi sejarah kena terima macam komunis tadi, kenapa you tak boleh terima UMNO? UMNO bagi saya adalah parti yang telah menggabungkan semua orang Melayu, menyatukan orang Melayu. Pertama kali dalam sejarah dan terakhir. Sekarang orang Melayu berpecah dan parti Melayu terlalu banyak kan? Ya. Tetapi tahun 46 itulah satu-satunya. So kenapa pula you nak tolak sejarah UMNO? Ini sejarah negara. Sebab UMNO itu sebenarnya yang membina negara dan juga yang memajukan negara sampailah pilihan raya 14 dia jatuh. You tak boleh buang kerana pilihan raya 14 jatuh, you tak nak terima dia. You tak ada dan you tak betul dari segi sejarah. Ini Tuhan dah jadikan ini. Ini adalah takdir Tuhan menyatukan orang Melayu di bawah UMNO. Jadi macam mana you kata sejarah UMNO saja tak penting? Ini sejarah penting sebab ini sejarah negara. Dan memang you tak ada pilihan. Sama ada you suka ke tidak UMNO, dia telah membuat sejarah dan dia telah mencipta sejarah. Datuk Yazid, orang duk banyak cakap ni, kita ni marah ni NGO ni, 73 NGO ni, 73 NGO UMNO ke yang sampai berjuang membantah sebab UMNO tak ada. Kami tak ada parti politik. NGO ini tidak, walaupun ada orang-orang latar belakang dia orang politik, tetapi dasar NGO ini tidak berparti politik. Mereka melihat sejarah negara, bila diselewengkan mereka marah. Itu sahaja. Dan kita akan berbuat apa saja asalkan sejarah negara ni kembali kepada tempat asalnya. Mana di satu pihak mengagungkan komunis, di satu pihak yang lain dia mengurangkan peranan UMNO dalam sejarah ini. Itu yang yang dimaksudkan. Dia buat serentak, mengagungkan komunis, mengenepikan UMNO. Dan dia marah, dia mengenepikan UMNO. Tapi kita ini pula memperjuangkan sejarah tetap sejarah. Walaupun kita tidak berparti politik, tetapi sejarah itu mesti diakui. Dan saya bercakap ni sebagai seorang profesor, pengkaji, penulis dan ahli ilmiah tentang sejarah politik negara. Dalam sejarah politik negara, peranan UMNO tu memang ada. Prof, ni ada pula yang cakap, apakah kita hanya Ahmad Mustaqim dia Zaki, maknanya hanya UMNO sajalah yang dia orang Kelantan ya, UMNO saja yang berjuang untuk kemerdekaan, orang lain tak berjuang untuk kemerdekaan. Tak, dia kena faham ni fakta sejarah. Kalau dalam dengar ni Prof Ramlah nak, kalau tahun 46, pada 1 Mac 1946, orang Melayu daripada Perlis atau wakil-wakil mereka sampailah ke Singapura, hantar ke sini dan mereka berunding mesyuarat macam mana nak buat ni Melayu ni nak jajah kita. So mereka berbuat dan akhirnya mereka bersetuju menubuhkan UMNO. Jadi bukan saja UMNO kita kata statement itu terlalu kita kata umum. Jadi UMNO je berjuang. Tak, pada waktu itu itulah faktanya. UMNO ditubuhkan oleh orang Melayu daripada seluruh negeri termasuk Kelantan. Datuk Niam Kamil itu adalah jawatan kuasa majlis tertinggi UMNO yang tubuhkan, bersetuju untuk masukkan Persatuan Melayu Kelantan dalam UMNO bila UMNO ditubuhkan di Kuala Lumpur. Jadi bagi saya pada masa itu orang Melayu memang bulat hati tubuhkan UMNO dan berjuang untuk tolak Malayan Union. Jadi soal parti lain tu tak timbul. Pada masa itu tak ada parti lain.
Parti lain pada masa itu tak timbul. PAS hanya timbul pada tahun 1951. Lepas Dato' On keluar daripada UMNO, Haji Ahmad Puan pergi buat Persatuan Ulama Semelaya. Itulah nama PAS. Lepas itu barulah kita ada Parti Negara yang dibuat oleh Dato' On. Lepas itu barulah kita ada Parti Rakyat Melaya, ya. Itu yang berikut-berikut. Tetapi tahun 46 yang saya cerita ni, yang sekarang buku teks ini nak ketepikan daripada buku teks kita, adalah perjuangan dan sejarah, ya, Parti Melayu yang pertama. Parti Melayu UMNO. Memang jelas. Yang Parti Melayu pertama tu Parti Kebangsaan Melayu Melaya pula, jangan salah. Ini jelas. Jelas. Tidak memberikan meletakkan UMNO. Tak ada. Memang jelas. Ada tak ada dia letak satu tajuk ni, muka surat 104. Dia kata UMNO mengadakan perhimpunan. Ini betul. Saya tak kata salah ni. Tapi dia tak bagi tarikh. Dia tak bagi tarikh pula. Memang masa lawatan LD Gammons, wakil rakyat Parti Konservatif, dan juga Rhys Williams, Parti Buruh, yang menubuhkan Millennium Union ni Parti Buruh, ya. Mereka buat lawatan seluruh bandar-bandar di Tanah Melayu masa itu. So ada perkumpulan orang menyambut dia dan bantah Millennium Union. Perhimpunan mereka dibuat di Kuala Kangsar, ya, Perak, di mana semua sultan-sultan hadir. So maknanya ini memang perjuangan bawa UMNO. Tapi kenapa tiba-tiba je UMNO buat kongres? UMNO telah ada sejak daripada 1 Mac, ya. Kongres itu dah ada. Ditubuhkan UMNO 11 Mei tahun 46 di Johor Bahru, kan, di Istana Besar Johor Bahru. Selepas itu perjuangan atas nama UMNO, tak ada lagi nama Persatuan-Persatuan. Tahu tak? UMNO pada masa itu dia belum buat daftar terus. Ini cara keahlian. Mereka jadi ahli bergabung, tetapi mereka juga menjadi ahli biasa. Tetapi ada ahli bersekutu. Ahli bersekutu tu tak mau join UMNO, tapi bekerjasama dengan UMNO. Misalnya Persatuan Melayu Sabak Berenam, Persatuan Melayu Singapura. Ada lagi 2-3. Mereka ini tak mau join UMNO, tapi bekerjasama. Dipanggil ahli bersekutu. So kita tak ada. Saya masukkan juga dalam buku-buku kita. So maknanya ini adalah satu penyelewengan sejarah. Dia bagi nama rakyat tempatan, dia bagi nama rakyat Tanah Melayu, tapi dia tak bagi kredit pada orang Melayu. Sedangkan menentang Millennium ada Melayu, dan dia tak bagi juga kredit pada UMNO. Dalam buku lama kita jelas, budak ikut baca senang. So jelaslah apa jelas namanya sangat. politik. Ini penyelewengan. Politik kerajaan. Ini fakta sejarah yang ditiadakan dan dia telah dikecilkan, dikecilkan dan diredeem, apa kita kata, dikelabukan, atau saya tambah fakta. Ya. Ini jelas menunjukkan mereka dengan niat untuk mengenepikan peranan orang Melayu dalam kemerdekaan dan bersekalikan rakyat bukan Melayu, ya, betul, sama-sama menuntut kemerdekaan. Padahal nak beritahu you, masa kenalkan Millennium Union, Parti Komunis Melaya sokong. Parti Kebangsaan Melayu Melaya yang ditubuhkan oleh komunis, yang dipimpin oleh Burhanuddin apa semua tu, sokong. Lepas itu Singapore Free Press, surat khabar pun sokong. Pendek kata, orang bukan Melayu, imigran kita panggil. Masa itu dia belum taraf bukan, sebab dia belum rakyat. Menyokong Millennium Union kerana dia menghapuskan kuasa raja. Dia menghapuskan agama Islam. Agama Islam sekarang bukan lagi jadi agama di bawah raja-raja. Tapi itu point tu. Dr. Burhanuddin Al-Hilmi seorang yang mempunyai jiwa Islam. Betul. Tetapi Prof kata dia ada dalam PKMM yang menyokong Melayu Union yang mengurangkan agenda Islam. Macam ni, you mesti ingat, ni politik, minta maaf lah ya. Politik. Dr. Burhanuddin adalah seorang pejuang Melayu. Tetapi dia tidak sokong UMNO. Tetapi mesti ingat, masa kita tubuhkan UMNO di Johor Bahru, dia salah seorang yang tanda tangan piagam UMNO yang tubuhkan UMNO. So, Datuk, sebenarnya dari segi sejarah, 28 pertubuhan yang tubuhkan UMNO di Johor Bahru sebenarnya adalah satu usul orang Melayu yang bukan saja Sultan sokong, sebab dibuat di Istana Besar, ya, Dato' On Menteri Besar Johor masa itu, tetapi juga disokong oleh golongan kiri. Golongan kiri ni minta maaf lah, tapi ini orang tak suka cakap. Bagi saya mereka ni dua muka, ya. Mereka tak juga sokongan Melayu, dalam masa yang sama mereka juga tak sokongan Parti Komunis Melaya dan juga orang bukan Melayu. Jadi mereka ni ada macam dibuat dua strategi lah, ya. Di peringkat bukan Melayu dia sokong, talam dua muka. Talam dua muka. Di peringkat UMNO pun dia sokong. Dia asaskan UMNO. Okay, menarik ni. Ciu-ciu. Saya rasa ni orang bukan Islam, orang tak tahu, takut menyamar. Dia kata Melayu tu bukan UMNO. PKMM, API, AWAS tu pun Melayu juga. Berapa lagi besar pengaruh dari UMNO yang awalnya cuma gabungan NGO-NGO Melayu. Siapa cakap? Sebenarnya ni sejarah. Itu pahaman dia. Dia baca WhatsApp, dia baca Facebook, saya baca buku, baca file. Bagi saya,
ini orang-orang ni Ahmad Mustamam Burhanuddin, memang mereka ini menubuhkan Parti Kebangsaan Melayu Melaya. Parti yang pertama sebelum UMNO. UMNO tubuh pada 11 Mei 46. Tapi sebelum tu UMNO dah ada dah. Tapi soalnya dia ni ditubuhkan pada 17 Ogos saya 1945. Tapi you mesti ingat PKMM itu siapa yang taja? Parti Komunis Melaya. Dari segi rekod bahawa dia ditaja oleh Parti Komunis Melaya Asyad Asy'ari atau Abdullah Sidi dengan memberi belanja bantuan RM1,000 untuk tubuhkan syarikat Voice of People, Surat Khabar, Voice of the People ataupun Pelita Suara Rakyat di Ipoh. So jadi you mesti ingat mereka ini main politik. Mereka baik dengan komunis, mereka dapat duit, tapi dalam masa yang sama untuk imej orang Melayu di luar, mereka baik juga dengan UMNO. Dan mereka keluar daripada UMNO tahun 1946 bulan Julai. 3 bulan saja masuk UMNO. Sebab mereka kata mereka tak setuju dengan ideologi komunis yang mengagungkan terus kaum feudal. So bagi saya, ya, mereka ini sebenarnya adalah orang yang lidah bercabang, you know. Dan mereka ini dari segi kajian saya dengan file-file yang saya jumpa, mereka ini adalah orang-orang yang tidak ikhlas dalam perjuangan dan mereka ini tidak akan dapat faedah di mana-mana kedua-dua belah pihak. Dan lagi satu, buku teks ini yang dia dewakan golongan kiri. Perjanjian 48 ini sepatutnya, perjanjian ini patutnya masukkan peranan UMNO, ya. Dia masuklah ni wakil UMNO. Lagi satu yang saya sedih sangat, ini tengok dekat tulang buku ni, tanda tangan sultan-sultan yang tanda tangan perjanjian milenium, persekutuan tanah Melayu, tengah-tengah. Kenapa letak tengah-tengah? Ini adalah, you tahu tak, untuk tanda tangan perjanjian dengan British adalah raja-raja Melayu, bukan siapa-siapa. Jadi raja-raja Melayu ni patut dia letak elok-elok dekat sini. Tapi ini you tengok, dimasukkan dekat tulang buku, budak nak baca pun apa benda ni, orang ke tepi kan je. Nampak tak? Itu trik untuk mengelakkan peranan raja. Ni masuk pula gambar-gambar raja pembesar-pembesar Melayu. Mana gambar raja-raja tanda tangan perjanjian? Tak ada. Sedangkan perjanjian ini ditandatangani oleh Raja Melayu di Karkosa Serinegara atau King's House pada masa dahulu. Dan dalam buku lama kita jelas buat satu muka surat untuk menunjukkan bagaimana raja diiktiraf semula oleh British sebagai raja pemerintah. Dan dengan kuasa itulah mereka terus menjadi raja sampai sekarang. Tapi dalam buku ini ditiadakan. Dia letak kat tulang ni, susah kita nak baca. Lepas tu dia tunjukkan ni pembesar-pembesar orang putih, mana ada raja. Kita ada gambar raja. Ini semua orang putih dengan pembesar Datuk On apa semua ni. Lepas tu dia masukkan golongan kiri. Jadi mana peranan Datuk On sebagai orang yang membuat draft perjanjian persekutuan, orang yang mendesaknya, ya? Kenapa masukkan golongan kiri? Mereka ni memang mereka buat perlembagaan rakyat, tapi 10 perkara jadi buat perlembagaan rakyat dan dia tak diterima oleh British. Jadi sekarang ini memang suatu penonjolan tentang golongan kiri, bukan komunis, golongan kiri, untuk menunjukkan mereka ni ada peranan dalam penubuhan persekutuan tanah Melayu. Ini salah. Ini sangat salah. Ini adalah peranan UMNO sebagai sebuah parti orang Melayu pada masa itu yang berjaya menumbangkan milenium dan tubuhkan persekutuan tanah Melayu 48. Lepas tu, ya, itu yang penting. Jadi macam ni, dia masuk gambar Tan Cheng Lock tentang perjanjian persekutuan ini. Bukan dia sokong, dia yang buat perlembagaan rakyat. Maknanya dia masuknya ada kesalahan yang fundamental dalam sangat-sangat salah. Fakta lah. Ya. Ini bukan penafsiran sejarah. Bukan, ini tetapi soal fakta sejarah pun salah. Fakta itu ditiadakan. Saya sebenarnya bila peringkat awal saya pergi secara umum, sebab saya bukan ahli sejarah, saya ingatkan ini lebih kepada soal penafsiran sejarah yang berbeza. Dah. Bagi saya tidak. You tengok dia masukkan gambar. Ini parti buruh ni. Gambar parti buruh. Ini gambar Ahmad Mustamam dengan Burhanuddin apa semua. Ini peranan golongan kiri. Sebab tu tajuk dia Gerakan Nasionalis Melayu Radikal. Maknanya gerakan. Saya ada tulis buku tentang gerakan radikal Melayu. Saya masukkan ini semua. Tapi mereka definitely tak berjaya menentang Melayu ini. Mereka sokong. Jadi isu posnya ialah pertama, kenapa diangkat begitu rupa mereka, tetapi pada masa yang sama dibuangkan UMNO daripada peranan ni. Semacam seolah-olah satu perkara yang begitu janggal sekali dalam menafikan fakta-fakta sejarah. Macam inilah Datuk, ya. Saya tak sebelah mana-mana, tapi sebagai orang yang menyelidik, menulis banyak buku, bagi saya ini kesalahan fakta yang sangat-sangat jelas, ya. Kita tak usahlah berdolak-dalik, ya. Ini fakta yang salah. Ada orang kata Tun Dr. Ismail itu dia juga adalah seorang haluan kiri. Siapa cakap? Pengiktirafan
dia bukan haluan kiri, maksudnya Tun Dr. Ismail ni dia sendiri pun mengiktiraf. Ya betul, ada peranan, tapi bukan sebagai pejuang yang berjaya mengalahkan Malayan Union. Ini memang saya yang suruh petik. Yang masa saya nulis, saya masukkan petikan. Tapi tak adalah saya highlightkan gambar Tun Dr. Ismail dalam kerangka nak mendewakan golongan ini. Tak. So bagi saya ingat. Salah ke kita nak mendewakan golongan kiri? Salah fakta. Mereka tidak berjaya menumbangkan Malayan Union. Mereka sokong Malayan Union. Tapi bila dia tengok orang Melayu dah bergabung, mereka sokong pula UMNO, tubuhkan UMNO. Tapi lepas tu keluar dan lepas tu menentang UMNO sehingga darurat diperkenalkan. Jadi bagi saya ini fakta yang kena betul. Bagi orang ramai lah ya, jangan hanya sokong. Kalau apa kita kata, kita kena tengok fakta. Jadi bagi saya ini satu penyelewengan yang amat besar ya? Okey Prof, terima kasih. Apa Datuk Yazid, apa perancangan NGO selepas daripada ni? Peranan kami melihat bukan saja dari segi sejarah, tetapi banyak lagi dari segi-segi yang lain. Mereka ada pihak tangan-tangan gaib, sama ada yang sudah pun hilang kuasa ataupun masih berkuasa, yang meresap masuk dalam masyarakat kita, cuba memecah belahkan orang Melayu. Dan kita main peranan. Kita tidak berparti politik NGO ini, tetapi sangat prihatin terhadap peranan pemecah belah orang-orang Melayu ini. Dan orang Melayu ini tidak lari daripada asas utama, ialah agama Islam. Mereka mengenepikan agama Islam, sehingga itulah terdapat mereka menuntut supaya Bible diterjemah dalam bahasa Melayu, gereja nak dinamakan rumah Allah. Tapi alhamdulillah hakim-hakim kita yang beragama Islam dan AG pada masa itu, Afandi Ali, sedar benda ini, dan alhamdulillah segala karut baru ini dapat dihapuskan. Tetapi pada masa itu berjaya dihapuskan, tetapi sekarang benih mereka ini sudah timbul kembali. Dan ini yang menjadi perhatian kepada NGO ini, sekretariat kami ini. Jadi Prof, kita nak masuk ke babak akhir-akhir ni ya. Memang kalau begitu sekali daripada penerangan Prof, mana benarlah apa yang diperjuangkan oleh sekretariat NGO menentang menolak buku teks sejarah ini, yang membicarakan bahawa berlakunya manipulasi fakta di dalam buku sejarah tingkatan 4 ni khususnya. Dan juga kita juga membincangkan daripada awal tadi soal bagaimana peranan komunis itu secara halus dimasukkan dan diagung-agungkan. Jadi Prof, saya nak tanyalah, sebab sekali lagi lah ramai orang yang bertanyakan di sini juga, yang saya tak sempat bacakan semua ni. Apa kesannya kalau kita biarkan buku ni? Katakan dah lah 73 NGO ni tak payahlah bising-bising, pemuda UMNO pun tak payah bising-bising. Prof Ramlah, ini zaman baru dah. Kita kisah sejarah biar panel baru, biar penulis baru. Saya tak kisah. Jadi apa sebenarnya masyarakat kat luar sana, dia perlu tahu apa sebenarnya kesan sekiranya kita tak membangkitkan isu ini. Okey. Sebelum Prof kata, saya nak, sebab ada ramai yang kata ramai yang tulis kat sini kata saya memfitnah YB Mazli. Saya sebenarnya tak nak sebut nama dia, tapi cuba cek balik saya punya kenyataan. Satu patah perkataan saya tak sebut nama dia. Saya hanya beritahu soal buku teks kandungan, buku teks tingkatan 4 ini sejarah perlu ditarik balik dan perlu dipindah. Dan penulisan buku teks ini kandungannya dimanipulasi, dan ia berlaku di zaman kerajaan PH. Dan tadi Datuk Yazid mengeluarkan beberapa fakta-fakta yang berada di dalam laporan polis yang dibuat oleh beberapa NGO seluruh Malaysia, yang hari ini kita minta pihak berkuasa menyiasat. Benarkah ada tangan-tangan gaib yang mana memasukkan elemen-elemen yang kita bincangkan tadi? Jadi di penghujung ni, sebelum saya merumuskan, saya minta Prof Ramlah sekali lagi, saya nak tanya balik, apa sebenarnya kesan sekiranya pemuda UMNO senyap, sekretariat NGO ini, 73 NGO ini pun senyap, dan buku sejarah ni dibiarkan terus masuk dan diajar kepada generasi tingkatan 4, tingkatan 5, tingkatan akan datang?
Okey Datuk terlupa masuk satu. Saya orang akademik ya, yang tidak akan membiarkan benda ni berlaku ya. Saya harap mereka faham dan sedar. Saya sebenarnya tidak ada personal reason dengan panel perunding ke apa semua. Ya, saya dah dilantik 2014 sampai 2017 oleh Tan Sri Mahyudin masa tu dalam BN, dia Menteri Pendidikan masa tu. Saya tak ada jealous. Itu hal masing-masing. Tapi yang kita percakapkan adalah soal fakta. Ya, soal benda yang telah kita kata ketepikan, diselewengkan ke ataupun diredeemkan ya, diredeem atau diperkecilkan ya. Bagi saya sebenarnya bukan saja yang telah kita bincang, tetapi bab 7 juga, usaha ke arah kemerdekaan. Timeline dia banyak benda yang mengagungkan golongan kiri dan juga komunis ya, itu banyaklah. Lepas tu bab-bab bab 9 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 57 pun boleh kita komen. So bagi saya tiap-tiap bab ini sebenarnya adalah satu usaha untuk memang Dan katanya menegakkan terus saya tengok golongan. bab untuk mencapai kemerdekaan pun gambar Tunku Abdul Rahman pun tak ada. Ya betul. Gambar Tun Razak ada. Tapi tunggu. Sebenarnya pendekatan baru yang dibuat oleh buku ini ialah dia seolah-olah macam membuang gambar-gambar rasmi yang kita biasa pakai dalam buku teks. Gambar-gambar biasa budak-budak tengok. Dia banyak buat karikatur ya, lepas tu dia banyak juga ambil gambar tu kecil-kecil ya. Macam rombongan merdeka. Ini gambar yang biasa kita letak satu muka surat. Tapi dia letak kecil je kat corner. Orang nak kenal ni muka siapa pun susah ya. Jadi bagi saya banyak teknik dia ya. Dan dia banyak masukkan kita kata gambar-gambar orang-orang yang kita kata tidak begitu outstanding dalam masa dahulu, tetapi sekarang diutamakan. Sebenarnya buku teks ini banyak boleh kita bincang. Kalau tidak takkan 50 muka surat saya boleh komen. Bagi saya pertama sekali, bukan soal fakta saja yang diredeem atau dibuang, diketepikan. Lepas tu soal komunis ditonjolkan. Pasukan keselamatan kita punya peranan tak ada ya. Apa yang ada langkah-langkah British mengatasi darurat. So bagi saya ini pihak tentera kena bangun, kena beritahu bahawa mereka demand atau minta satu bab untuk sumbangan mereka, ataupun kita utamakan pasukan keselamatan kita sebagai satu tajuk ya. Peranan pasukan keselamatan negara mempertahankan kedaulatan negara. Baru kita masuk cerita komunis dekat situ. Salah satu yang ditentang ialah Parti Komunis Melayu ya, gerakan membasmi komunisme, gerakan pencerobohan luar misalnya kan. Itu dia patut masuk situ. So bagi saya kita boleh pembaikan. Yang ketiga saya rasa pengolahannya itu dengan sengaja dibuat begitu rupa sehingga apa yang guru-guru mengajar dulu dalam buku lama, silibus sama. Buku lama itu macam dah susah nak diajar sebab sekarang tiba-tiba baru. Lagi satu, dia punya skop terlalu luas. Tiap-tiap satu bab, misalnya bab 2 ya. Ni bab 2 tentang kita kata gerakan nasionalisme. Dia bincang nasionalisme atau konsepnya satu dunia. Daripada barat, Eropah, lepas tu dibawa masuk ke Asia, dibawa masuk ke Asia Tenggara, barulah dia masuk ke Malaysia. Jadi you bayangkan, sejarah ni mata pelajaran yang susah, Datuk ya. Jadi dengan meletakkan begitu berat data-data, bahan-bahan, cikgu nak ngajar pun cikgu tak boleh sebab dia pun kena tahu juga. Budak-budak nak baca pun terlalu detail ya. Jadi budak-budak yang tak suka sejarah ataupun yang pandai saja bolehlah, buku ini akan dibuang begitu saja. Dia coverage terlalu luas. Misalnya perang dunia masa pendudukan Jepun, dia cakap perkembangan dunia dan pendudukan Jepun, bab berapa tadi. So dia kata pendudukan Jepun itu memang ada, kita ada bab tu dulu ada, tapi tentang perang dunia pertama, perang dunia kedua, kita tak adalah ceritakan sampai bermuka-muka surat. Kita letakkan dalam satu muka surat dan beberapa parah. Perang dunia pertama langsung tak kena-mengena dengan kita ya, betul. Perang dunia kedua baru kena sebab Jepun tu Pasis punya grup kan, tapi dimasukkan. So you bayangkan kalau you tak minat sejarah, lepas tu ceritanya terlalu luas, petanya terlalu banyak ya, petanya terlalu banyak. Tujuan mana mungkin you suka tujuan sejarah? dia masuk sejarah dunia itu untuk meremehkan sejarah tempatan. Itu dia banyakkan itu. Memang tak boleh. Bagi saya, kalau tuan-tuan yang menyaksikan perkara ini tak puas hati, pergi cek buku teks tengah tempat ya. Tengok apa yang saya komennya. Banyak lagi. So bagi saya ini adalah satu usaha untuk menjadikan sejarah ni tidak penting. Datuk Pengurusi, sebenarnya sejarah ini adalah satu usaha untuk kita melahirkan patriotisme kepada negara kita, kepada pemimpin kita, kepada negeri kita, kepada organisasi kita. Patriotisme, sayangkan negara. Tapi kalau begini caranya, tak ada dah
perasaan sayang tu. Saya tengok terlalu sukar untuk budak-budak menyerap. Dulu masa saya menjadi penulis, dipaksa atau disuruh oleh kementerian masukkan conclusion itu perasaan patriotisme. Cintakan Cinta, perpaduan itu penting, perpaduan. Tapi sekarang ni tak ada langsung elemen ini, tak ada. Dia setakat bercerita sejarah seadanya dan apa hubungannya dengan kita. Ya, adalah sikit-sikit masukan tapi definitely bukan untuk patriotisme, sayangkan negara. Jadi budak-budak tak sayang negara, perpaduan juga. Ya, susah. Dan akhirnya budak tak suka sejarah subjek ni sebab dia terlalu luas, terlalu detail, terlalu banyak nak dibaca, terlalu banyak peta nak tengok. Dan akhirnya by the time dia orang tiba dekat bahagian sejarah Malaysia, mereka dah penat dah, mereka buang aja buku ni. Selalu dia start dengan dunia. Itu memang keputusan jawatankuasa khas yang saya jadi timbalan pengurusi tu. Kita kena start dunia, kita start Asia, tetapi cara penulisan itu janganlah terlalu besar, terlalu luas sehingga sejarah Malaysia tu jadi kecil, nombor 4 dediknya. Jadi by the time mereka nak tiba ke Malaysia, mereka bosan dah. Bosan. Dulu kita punya pendekatan pengenalan betul, kita masukkan dunia, ya. Asia pun kita masuk dalam 1-2 paragraf. Terus kita pergi pada Malaysia, Malaysian centric. So dengan itu budak-budak akan lebih senang, cikgu mengajar pun senang. Jadi itu sebenarnya buku ni banyak isu sebenarnya, ya. Datuk Yazid, komen Datuk Yazid, apa kesannya kalau NGO tidak bersuara dan kita biarkan sejarah tingkatan 4 begini keadaan? Perjuangan sekretariat NGO kami ni kurang berkesan sekiranya kerajaan tidak memberi kerjasama. Yang saya agak kesal, mengapa tapi katanya Kementerian sudah pun Kementerian dengan Pendidikan, Perdana Menteri dan juga Menteri Pendidikan. Kementerian Pendidikan mengeluarkan 2 hari lepas menerangkan kenyataan media semalam menyatakan kononnya tidak ada penyelewengan berlaku dalam buku sejarah tingkatan 4 ini. Mengapa begitu? Mengapa dia mengambil sampah-sampah dalam lori sampah yang busuk zaman Pakatan Harapan tu dia tanggung, kononnya ini dia? Patutnya dia kata I'm not aware, kita tak pasti ni. Kita kaji balik. Kita kaji balik. Kita minta pakar-pakar sejarah tampil memberi pandangan kepada kami. Begitu. Kita pun sudah hantar surat kepada Menteri Pendidikan, kepada Perdana Menteri. Kami minta mereka manggil kami nak terangkan. Mereka tak panggil. Bersemuka ataupun hantar surat saja? Kita hantar surat saja dengan harapan mereka menjemput kita untuk berbincang. Tapi biro bahagian buku teks panggil kita itu kan? Ya. Kita berbincang dengan bahagian buku teks. Itu tak cukup. Mereka tidak ada kaitan dengan Perdana Menteri, dengan Menteri Pelajaran, Menteri Pendidikan. Mereka ni sepatutnya bertanya kita yang hantar surat ni dulu sebelum buat kenyataan. Dia pergi mengaku segala sampah sarak dalam lori sampah Pakatan Harapan tu kononnya ini betul belaka di zaman dia, zaman sekarang. Harusnya dipisahkan. Jangan diakukan itu, jangan diperakukan. Terima kasih Datuk. Saudara, kita sudah 1 jam setengah, hampir 1 jam 40 minit kita bersiaran secara langsung. Daripada awal tadi kita bincangkan, saya mulakan dengan kita melihat kembali yang kita bangkitkan. Sebenarnya saya ingin tekankan di sini, perjuangan ini dimulakan oleh NGO. Ada 73 NGO yang bernaung di bawah pembela menubuhkan sekretariat gabungan NGO membantah buku teks tingkatan 4, buku teks sejarah tingkatan 4. Apa yang mereka perjuangkan sejak November 2019 sehingga kini dengan pelbagai polis report yang dibuat, kita bincangkan secara tuntas tadi, adalah perkara-perkara yang menyentuh soal isi kandungan buku teks ini. Mereka tidak mempertikaikan soal dokumen standard kurikulum dan pentaksiran. Mereka pertikaikan soal penulisan dan pengolahan isi kandungan buku teks yang menyebabkan beberapa perkara-perkara yang melibatkan fakta. Kita dengar daripada Prof. Datuk Ramlah tadi, walaupun Prof tidak dapat memperincikan secara menyeluruh dan secara terperinci. Saya telah melihat komentar-komentar Prof, 50 muka surat yang Prof kata nak bentang itu. Saya tak sempat nak baca lagi, tetapi Prof setiap bab itu ada perkara-perkara yang penting, termasuklah aspek
yang Prof jelaskan tadi bukan sekadar isu pentafsiran sejarah yang ramai rata-rata di luar sana sebelum kita berbincang malam ini juga kata ini soal pentafsiran sejarah, soal fakta sejarah terus kekal. Tetapi seperti mana dijelaskan oleh Prof Datuk Datin Paduka Ramlah Adam tadi, pakar sejarah, beliau ramai juga ada yang mungkin tak kenal beliau. Beliau ini adalah tokoh sejarawan negara. Puluhan buku beliau tulis, termasuklah pernah menjadi pengurusi panel pakar rujuk penulisan buku teks sejarah sebelum 2017. Saudara, isu ini bukan isu yang boleh kita remehkan, kerana daripada apa yang kita bincangkan tadi dan dibuktikan melalui fakta-fakta sejarah, banyak sekali fakta-fakta sejarah di dalam buku teks tingkatan 4 ini sama ada diremehkan, ditiadakan atau diperkecilkan. Sama ada dalam aspek memanipulasi beberapa perkara-perkara yang menyentuh soal fakta, bukan soal penafsiran semata-mata. Termasuk juga kita mulakan tadi dengan perbincangan berkenaan dengan bab menang, bagaimana komunis diagungkan, diangkat sebegitu rupa dengan perincian yang begitu luas berbanding dengan kaedah penulisan buku teks sebelumnya, manakala dalam bab-bab lain seolah-olah ada tangan-tangan gaib. Saya kata seolah-olah ada kerana saya tak boleh menuduh, biarkan pihak polis yang menyiasat. Kalau ikut tadi Datuk Yazid, dia ada bukti dah didedahkan, cuma dia tak nak sebut nama saja. Biarlah pihak polis sekali lagi untuk menyiasat. Tetapi yang jelas mentiadakan, meremehkan dan mengurangkan peranan UMNO itu sendiri. Ini fakta sejarah yang disebutkan oleh Prof Datuk Paduka Ramlah. Beliau bukan ketua wanita, beliau bukan wanita UMNO, beliau adalah pakar sejarah. Kalau saya bercakap bias, tetapi ini kita datangkan orang yang bertanggungjawab mengkaji, menyelidik sepanjang usia beliau dalam dunia akademik dalam konteks sejarah. Kalau nak pertikaikan fakta yang beliau bangkitkan. Ini yang maksud saya dalam konteks perbincangan kita. Sekali lagi saya nak tekankan, ramai yang bercakap bahawa perbincangan kita hari ini bersifat fitnah. Ini bukan fitnah. Kita bincang soal hujah dan fakta. Apa yang pemuda bangkitkan apabila kenyataan saya keluarkan pada hari Rabu pagi itu, saya tidak menyentuh mana-mana individu, saya tidak menamakan mana-mana individu, tetapi saya sebutkan bahawa manipulasi fakta sejarah dalam buku sejarah tingkatan 4 ini berlaku pada zaman kerajaan PH. Ada yang kata, yang sebut dalam komen-komen, 24 April 2018 terbukti ini berlaku pada zaman kerajaan Barisan Nasional. Ada seorang pemimpin Pakatan Harapan dulu keluarkan kenyataan 2017 lagi. Silibus ini dikaji semula. Jelas saya sudah terangkan. Pertama, 24 April 2018, waktu itu kerajaan sudah pun terbubar. Parlimen dibubarkan pada 7 April 2018. BN dah tak ada. BN sudah tidak ada pada waktu itu. Yang kedua, kalau mengikut dalam perbincangan awal tadi, blok awal, Prof Datin Paduka Ramlah Adam sebutkan pengalaman beliau apabila nak menulis satu-satu teks sejarah ataupun buku teks sejarah. Pertama sekali, benar apa yang Kementerian Pendidikan sebutkan, DSKP, Document Standard Curriculum dan Pentaksiran, perlu diluluskan oleh panel pakar rujuk buku teks sejarah dan kemudiannya dibawa kepada kabinet untuk diluluskan. Barulah penulisan buku akan mula digerakkan oleh panel penulis buku yang telah pun disebutkan tadi dan diterangkan oleh Kementerian Pendidikan, yang ditetapkan oleh pihak Dewan Bahasa Pustaka dan sebagainya, dan akhirnya diterbitkan setelah mendapat kelulusan panel pakar rujuk buku teks. Persoalannya, 24 April 2018 adalah tarikh Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran disahkan dan diluluskan oleh panel pakar rujuk. Saya ulang balik, apakah setelah diluluskan oleh kabinet seperti mana lazimnya? Tetapi ingat, 24 April Parlimen sudah terbubar, kabinet sudah tidak ada, kerajaan BN sudah tidak ada. Tetapi persoalannya, dalam tempoh 24 April sehingga diterbitkan 2019, itu di zaman kerajaan PH, yang mana penulisnya, yang kita dan apa yang panelis
pertikaikan tadi, bagaimanakah, apakah benar adanya tangan-tangan gaib yang mengongkong ataupun manipulasi penulis-penulis ini sehingga kan berlakunya penyelewengan dan manipulasi fakta-fakta sejarah di dalam teks buku sejarah tingkatan 4 ini. Kita tidak pertikaikan silibusnya tidak berubah, kita pertikaikan pengolahan, penumpuan dan penegasan di dalam isi kandungannya. Itu perkara yang mana Sekretariat NGO telah pun membuat laporan polis yang perlu disiasat. Dan bagi pergerakan pemuda UMNO Malaysia, kita jelas, kita menegaskan pentingnya untuk kerajaan hari ini, Kementerian Pendidikan mengambil serius suara ahli-ahli akademik, suara 73 NGO Melayu Islam ini, dan suara kami di peringkat pergerakan pemuda UMNO Malaysia supaya dikaji semula teks buku sejarah tingkatan 4 ini dengan segala maklumat-maklumat yang sebahagiannya telah pun dijelaskan, ditarik balik daripada awal tadi. Dan saya tegaskan daripada awal, saya tegaskan dalam kenyataan kami pergerakan pemuda UMNO untuk ditarik balik buku ini dengan segera. Dan kita minta untuk kerajaan hari ini, kerajaan hari ini bukan kerajaan PH tetapi kerajaan Perikatan Nasional, untuk mengambil serius apa yang diluahkan oleh pakar-pakar sejarah, ahli akademik dan NGO. Kami bukan nak menuding jari kepada sesiapa sekarang ini, tetapi ini soal sejarah yang akan menentukan bagaimana corak pemikiran, akal budi, jati diri generasi pewaris negara masa depan. Kalau kita nak bercakap soal perpaduan, kita nak bercakap soal patriotisme, nilai kecintaan kepada negara, apakah dengan isi kandungan seperti ini mampu menjernihkan dan mampu memanifestasikan dan mewajahkan apa yang terhasrat di dalam aspirasi buku sejarah yang seharusnya menjadi asas ini. Tambah Datuk, buku ni dipakai selalu 10 tahun. So Datuk boleh tambah sebayang 10 tahun. Prof kata setiap 10 tahun buku ini akan diubah. Sebab itulah betul apa yang menteri sebutkan, bekas menteri sebutkan bahawa proses menilai ini sudah bermula tahun 2017 dan benar apa yang Kementerian Pendidikan sebutkan, diluluskan dokumen standardnya pada 24 April, tetapi kita tak pertikaikan soal silibus. Saya ulang balik, kita pertikaikan soal kandungan buku sejarah tingkatan 4 ini. Jadi saya tegaskan beberapa kali ini supaya semua jelas apa yang kita bincangkan hari ini. Kalau siapa yang tertinggal, Mbak kata Datuk Yazid tadi tinggal gerabak kereta api, boleh tengok balik daripada awal perbincangan kita. Perbincangan ini perbincangan ilmiah. Kita bukan menuding jari kepada sesiapa, bukan menuding jari dan menuduh hatta pegawai-pegawai kementerian pendidikan dan sebagainya, tidak. Ini kita bercakap soal masa depan negara dan masa depan anak-anak generasi pewaris negara akan datang. Jadi soal nak menyaman dan tak menyaman itu bagi saya, teruskan kalau nak saman, kerana tidak ada apa yang perlu saya takutkan, kerana tidak ada fitnah yang kita tebarkan dan kita tuhmahkan sesiapa, dan kebebasan dan kita bersuara pun berbincang dalam konteks ini secara berfakta dan ilmiah, dan kebebasan dan bersuara juga ramai wartawan bertanya, kalau benar saman, tidak ada masalah, tetapi isu yang paling pokok sekali, kandungan ini perlu diperbetulkan. Jadi terima kasih semua yang memberikan perhatian daripada awal, komen-komen yang positif dan negatif, semuanya kita ambil secara objektif. Sekian, saya ucapkan terima kasih kepada Prof Datin Paduka Datuk Ramlah Adam, pakar sejarah negara dan bekas pengurusi panel pakar rujuk buku teks sejarah, dan juga Datuk Yazid Osman selaku timbalan pengurusi Sekretariat Gabungan NGO membantah buku teks sejarah tingkatan 4, yang juga Presiden Persatuan Wartawan Melayu. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang mengikuti daripada awal. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. Saya minta maaf sekiranya ada terkasar bahasa, ada pun mengguris mana-mana pihak. Yang penting kita sayangkan negara kita, dan ini negara kita bersama demi Malaysia yang tercinta.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.